لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada cikgu pengacara majlis yang saya hormati, pengerusi, Tuan Haji serta seluruh aljatan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kabarnya? Paras. Nampak itu pun lebih kuat tuan-tuan puan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kekuasaannya dapat bersama-sama kita duduk berkumpul dalam satu pertemuan majlis ilmu pada malam ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan, adik-adik, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, niatkan kerana Allah SWT. Jangan niat yang lain. Barangkali mungkin ada datang, saya tengok, saya minta maaf cakap tuan-tuan puan, saya minta dengan cikgu, saya minta ramai juga kenalan-kenalan saya duduk dalam taman ni, saya minta dia orang share location, semua tak nak share tuan-tuan puan. Saya ni orang Bukit Kangkok, orang Bukit Kangkok, tapi kawasan sini tak pernah masuk tuan-tuan puan. Memang tak patut jadi wakil rakyat, agaknya lah. Kalau dia wakil rakyat, barangkali kawasan sini aku kalah agaknya tuan-tuan. Aku tak nak kongsikan bayar, saya takut nak masuk Taman Baru Tangkak ni. Apa nama? Bandar Baru Tangkak ni. Sebab orang sini, saya difahamkan semua orang hadoh-hadoh, faham tak faham tuan-tuan? Orang have-have semua. Sebab rumah tu susah, aku pernah nak beli rumah sini, mahal, tak mampu tuan-tuan puan. Jadi ibu ayah, tuan-tuan puan, saya tak tahu mana Bandar Baru Tangkak, suruh dia dekat mana. Akhirnya cikgu bagi pula, dia bagi share live location. Bila malam nak tengok dah tak live, dah tak jumpa pula tuan-tuan. Barulah beliau share tadi, baru saya dapat jumpa seluruh tuan-tuan puan. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat temu dengan tuan-tuan puan pada malam ini. Saya masuk tadi tuan-tuan, saya takut tengok sebab terpampang saya punya poster tuan-tuan puan. Ibu ayah, tuan-tuan puan, barangkali mungkin bukan orang Bandar Tangkak saja yang ada, bukan Bandar Baru Tangkak saja, barangkali ada orang berdekatan. Bila mana datang majlis ilmu, tuan-tuan puan, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi dengar apa yang dia cakap. Boleh tuan-tuan ya? Ini kadang-kadang datang, siapa dia ke rumah depan ni kan? Saya tak tidak dia ni kan? Tak siapa dia akan cari ni, apa benda ni? Siapa dia ni? Tak kisahlah tuan-tuan, kenal ke tak kenal, itu tak penting. Dahsyat, ustaz jemput penyanyi tuan-tuan ya? Penyanyi artis, tak apa aku tuan-tuan ya? Saya pun tak tahulah tuan-tuan ya? Bila mana orang kita ni, ingat tuan-tuan puan, datang bukan kerana saya. Betulkan niat kita semua datang hari ini semata-mata kerana Allah. Boleh tuan-tuan puan? Hadir pada hari ini insyaAllah 5 saat seberi tuan-tuan puan, kita tajdid niat kita, kita perbaharui niat kita. Hadir hari ini, ya Allah, aku hadirkan engkau ya Allah, bukan kerana kambing. Tuan tak faham tuan-tuan ya? Saya faham juga seekor kambing. Ya je tuan-tuan ya? Bukan datang kerana makan, bukan datang sebab nak jumpa artis, contoh tuan-tuan ya? Tapi hadirkan hari ini, niatkan kerana siapa tuan-tuan puan? Allah SWT. Boleh kita boleh? Barangkali mungkin datang mula-mula terpaksa. Sebab apa? Bini dah rosokkan baju. Terpaksa lah. Bang, jangan abang pergi. Saya tak masak malam ni. Kok ajar betul bini aku ni. Kena juga datang tuan-tuan puan. Maulid pada malam ni. Bayang 5 saat daripada sekarang, betulkan niat kita. Ya Allah, aku datang ini kerana engkau ya Allah, kerana cinta kerana engkau ya Allah, cinta kepada Nabi SAW. Niatkan tuan-tuan puan, insya-Allah dengan niat kita ini Allah mudahkan urusan terhadap syafaat di akhirat nanti. Boleh tuan-tuan puan? 5 saat daripada sekarang kita niatkan insya-Allah. Lillahi ta'ala. Moga-moga kehadiran kita hari ini tuan-tuan puan, pernah lelah kita ini diganjari kerehatan yang abadi di syurga. Amin insya-Allah. Tuan-tuan puan, ibu ayah, bila mana kita bicara tentang Maulid Rasul, saya ni tuan-tuan puan, hari ini adalah hari yang agak mengejutkan. Mengejutkan juga tuan-tuan. Kita semua sedia maklum, semalam hari Badar tuan-tuan dahsyat. Kami guru takmir dapatlah helong tinggi, alhamdulillah tuan-tuan. Yang dekat kampung tak dapat pada muka lah tuan-tuan. Tak kisahlah, mana pandai lah tuan-tuan bincang nanti kan. Apa saya nak kongsikan tuan-tuan puan? Bila mana kita bicara tentang soal ini,
Hari ni pula tuan-tuan kita dikejutkan lagi. Di negeri kita tuan-tuan adanya apa tuan-tuan puan? Bermula 9 hari bulan insya-Allah PKPP tuan-tuan puan. Ibu ayah tuan-tuan puan jangan panik, jangan kelang kabut. Orang beriman ini ajaibnya adalah dia sentiasa tenang. Boleh tuan-tuan puan? Kita mula 9 hari bulan ni PKPP. Ramai dah orang tanya kita, ustaz sekolah agama sekolah ke tak? Ustaz sekolah ni sekolah ke tak? Masjid bagaimana? Tuan-tuan puan relax. What peace kata budak sekarang tuan-tuan. Kita relax aja tuan-tuan kerana esok insya-Allah esok bang kali nanti Kepala Wali Tuanku akan bincang dengan Datuk Mufti, Mika akan bincang, semua pemimpin kita akan bincang tuan-tuan bagaimana SOP PKPP di kawasan kita. Apapun tuan-tuan puan, segala apa yang dilakukan ini ada asbabnya, betul tak tuan-tuan? Saya ni terpaksa tunda lebih 10 ceramah tuan-tuan puan. Lebih 10 ceramah Maulid hari ni. Saya pun takut juga hari ni pun cancel. Seronok di rumah je aku tuan-tuan ya. Saya minggu depan ni full jadual saya tuan-tuan. Cuti di Bali, betul tuan-tuan ya. Cuti di Bali, budak cuti di Bali sampai 16 hari bulan. Saya cuti di Bali mula 12 hari bulan tuan-tuan. Penuh jadual saya ke JB, biasalah ke Johor lah. Kita ceramah Maulid tuan-tuan, Johor, Batu Pahat, Separakam, Pontian, Kota Tinggi. Merata kita berjalan dengan adanya live dan sebagainya di Astro dan sebagainya. Saya pun tak tahu tuan-tuan puan bagaimana jadual saya minggu depan. Bila apa pun tuan-tuan kita sama-sama jaga. Boleh tuan-tuan puan? Kita jaga. Ini semua benda ada sebab dan ada apa nama, bukan suka-suka. Jangan kita marah-marah tuan-tuan, jangan kita pertikaikan orang, jangan kita menidakkan orang. Ini bukan kerja kita. Faham tuan-tuan puan? Ini bukan kerja kita. Kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa, kita niatkan ya Allah, moga-moga ada kebaikannya. Kadang-kadang ada orang marah pula, biasalah. Waktu sekarang ni bila cuti sekolah, tak sekolah je orang marah. Cikgu makan gaji buta. Pengacau kan dia. Kesian cikgu je yang kena. Ini bukan sebab cikgu tak kisah, nak pergi-pergilah. Tapi budak-budak tuan-tuan puan bukan mudah untuk jaga, faham tak faham? Orang tua pun payah, budak pun tak lagi, faham tak faham tuan-tuan? Orang tua senang, kita nak marah dia boleh. Budak ni, saya mengajar agama, ramai orang tak tahu. Saya mengajar agama tuan-tuan. Biasa tuan-tuan tengok dalam TV tu semua. Itu biasalah. Saya mengajar sekolah agama Kerajaan Negeri Johor di daerah Tangkap ni tuan-tuan. Saya mengajar sekolah agama Tun Syed Nasi, Tanjung Agas. Sebenarnya tuan-tuan ni faham tak faham tuan-tuan? Faham Haji ya? Saya mengajar sekolah agama. Ramai orang tak tahu. Saya tetap berpencen insya-Allah mengajar sekolah agama. Kita Johor tu ada sekolah agama. SOGAME, sekolah agama. Orang luar dia tak tahu. Orang Johor jaga tuan-tuan. Saya mengajar sekolah agama tuan-tuan tetap berpencen insya-Allah. Ramai orang tak tahu. Saya juga guru tamil daerah Tangkap. Jadi apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan? Bila mana kita mengajar sekolah, bukan mudah. Budak-budak ni tuan-tuan dan puan, budak-budak biasa cakap sekali boleh lah, 2 kali boleh lagi, 3 kali tuan-tuan memang makan. Ada seorang tu duduk makan dalam kelas, cikgu dah jadi food panda, faham tak faham tuan-tuan? Cikgu yang kena ambil order tuan. Oh, seronok budak dia rajin kat sekolah tuan. Itu sebab mak bapak suka anak pergi sekolah. Contoh, bukan tuan-tuan. Memang mana ustaz, cuti pula. Waktu PKP awal-awal bulan 3, boleh tahu anak itu dulu, itu jam zaman sekolah, cikgu panggil mak bapak datang untuk tengok report card. Mak bapak, cikgu dia kata dengan mak bapak, anak encik ni memang nakal kat sekolah. Tak percaya tuan-tuan. Tak ada nakal, rumah baik je biar semut pun pelik. Kenapa tak mati tuan-tuan? Baik betul anak saya ni, bohong kan cikgu. Bila PKP kat rumah boleh tahu anak dia cicak man, superman, ultraman, faham tak faham tuan-tuan? Itu hikmahnya. Itu sebab saya bila dah tuan-tuan, kami pergi sekolah okey je. Tapi budak ni tak boleh. Kadang-kadang ada orang tengah makan, budak ni tengah makan tuan-tuan. Ada budak ni tak buat makan. Dia tengok kawan dia sebelah. Agak-agak kawan ni bagi, tak bagi tuan-tuan. Bagi. Akhirnya dia makan. Dia masuk mulut dah. Orang pun tak makan. Dia keluarkan balik bagi tuan-tuan. Bayangkan dia bayang. Kalau itu ada jangkitan bagaimana? Faham tak faham tuan-tuan? Budak bukan mudah. Itu sebab ibarat tuan-tuan. Sama-samalah kita jaga. Boleh ke tak boleh? Sama-sama kita jaga tuan-tuan, sesama kita insya-Allah. Jadi bila PKPP ni saya tak tahulah bagaimana SOP Masjid Surau. Doalah banyak tuan-tuan. Saya kesian dekat jemaah yang dah rancang program. Macam tuan-tuan rezeki alhamdulillah. Ikutkan tarikh sebelum kan. Tarikh macam mana aku tak ingat tuan-tuan. Mula tarikh sebelum ni kemudian dia kata ustaz kita nak on aja. Tak apa tuan-tuan jangan risau sebab ramai orang Jabat Fatih duduk sini faham tak faham. Biar orang jawab. Biar dia orang jawab. Saya nampak tadi kan Ustaz Solehin tadi. Biar dia orang jawab tuan-tuan. Tak apalah buat aja tuan-tuan. Jadi bagi yang penting jagalah insya-Allah. Yang penting kalau kita yakin kita set insya-Allah Allah pelihara kita. Baik, tuan-tuan dan puan. Cukup dekat tu jelah. Yang penting apa pun berlaku pasti ada apa tuan-tuan? Hikmahnya.
Saya kesian kepada para peniaga. Orang peniaga sendiri, kadang-kadang rakan-rakan kita yang baru nak berniaga, tiba-tiba dengan berlaku perkara ini, Ustaz, berniaga kan boleh, memang boleh, tapi bila mana kurangnya orang keluar, makanya kurangnya pembelian orang, tuan-tuan dan puan. Saya kesian kadang-kadang bila fikir balik, macam-macam dah tak boleh buat, apa pun kita tunggulah SOP yang telah dikeluarkan, tuan-tuan. Bagaimana majlis surau, sekolah sebenarnya tunggu je lah arahan. Boleh, tuan-tuan dan puan? Jangan buat spekulasi dan pandai-pandai, tuan-tuan, ya. Jadi banyak tuan-tuan dan puan, tahniah kepada Surau Al-Hana, Bandar Baru Tangkak kerana mengadakan majlis yang baik seperti malam ini. Tuan-tuan dan puan, tiap-tiap tahun kita sambut Maulid Rasul. Betul tak betul? Betul tak betul? Kalau ada orang umur sini 30, 40, 50, 60, 70 bahkan ni, lebih 20 tahun hidup dia, tuan-tuan, sambut Maulid. Daripada kecil dia pergi Maulid. Itu jam dulu, zaman dulu tak ada Covid ni, tuan-tuan, seronok kita. Kita sambut Maulid dengan berak, betul tak betul, tuan-tuan? Dia mesti ada 4 tuan-tuan dan puan. Pertama, perarakan, tuan-tuan. Mesti berarak, tuan-tuan. Ikutkan kalau sini barangkali mungkin daripada bus stand agaknya sampai ke sini, tuan-tuan. Sampai sini semua dah belengas, tuan-tuan. Melecet kengkang Ustaz. Maknanya, tuan-tuan, seronok, semangat kita berarak, berselawat ke atas Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, biasa kalau Maulid, biasanya ada apa, tuan-tuan? Yang pertama ada perarakan, yang kedua kakak ada apa? Buat tenang makcik, makan dan tak makan. Ini dah makan ke belum, tuan-tuan? Belum je, ya? Belum makan, tuan-tuan. Saya malu ada Haji Muhammad depan saya. Saya masa kahwin 5 tahun lalu, tuan-tuan, Haji Muhammad sponsor air saya, tuan-tuan. Oh, seronok. Teringat dalam sekarang, tuan-tuan. Itu kena belajar guru-guru, tuan-tuan. Rezeki, tuan-tuan. Rezeki dengan dia. Apa nak kongsikan ibu ayam? Yang kedua bukan makan makcik, buat tenang, sabar dulu. Api berarak, yang kedua mesti ada marhaban. Betul tak betul? Yang pertama perarakan. Yang kedua mesti ada marhaban. Selawat. Biasa mula dengan qasidahnya, mula dengan berzanjinya dan sebagainya. Kita berselawat kata Nabi SAW. Luar biasa. Semangat. Saya pernah satu ceramah, tuan-tuan. Lupa tahun bila, tuan-tuan. Di Segamat. Dia boleh berzanji, tuan-tuan, 12 gawi. Tuan-tuan faham tak faham, tuan-tuan? Nah, sebaik siang. Kalau malam sampai ke 12, aku kata kau gawi je lah, aku nak balik, tuan-tuan. Ini hebat, tuan-tuan. Semangat. Dia nak cerita tentang Nabi. Tapi kadang-kadang bila kita tanya, faham ke tak faham? Entah, Ustaz. Tak faham. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, berzanji ni kena ada terjemahannya. Jabatan Kaum Islam lagi Johor dah keluar dah kitab berzanji terjemahan Melayu. Betul tak betul? Al-jannatu wa na'imuha asadun liman yusalli wa yusallim. Apa ceritanya, tuan-tuan? Semua ada, insya-Allah. Itu kena sesi lain lah. Itu kau nak jemput, kena ceramah lain. Faham tak faham? Itu kena ceramah lain. Faham tak faham? Tapi jauh sangat dah akan datang. Saya serap, tuan-tuan. Saya walaupun Bukit Kangkor, tapi kadang-kadang saya ada 3, tuan-tuan. Bukan 3 orang rumah. Faham tak faham, tuan-tuan? Saya ada 3. Satu rumah saya, rumah kami dekat Rawang. Rumah mak mentua saya dekat Saikang. Rumah mak saya Bukit Kangkor. Jadi tuan-tuan, saya memang hari saya 3 ini adalah kawasan saya. Jadi untuk kami kahwin satu daerah, tak gaduh. Faham tak faham, tuan-tuan? Rezeki lah. Jadi kalau nak ke Tangkak ni mencabar juga. Saya jarang ada ceramah di Tangkak, tuan-tuan. Saya cover kawasan Serum je lah, cukup lah. Jadi kalau jadi wakil rakyat Serum pun barangkali boleh menang agak je lah, tuan-tuan. Agak. Jangan takut, saya bukan orang politik. Faham tak faham, tuan-tuan? Saya kalau bertanding, tuan-tuan, barangkali ledam, aku menang. Kalah semua YB, tuan-tuan. Agak je lah kan. Tapi tak apalah, tuan-tuan. Biarlah orang politiknya cara mereka. Saya pendakwah, tuan-tuan, mengatasi politikus. Faham tak faham, tuan-tuan? Pendakwah ini mengatasi segalanya. Yang salah-salah, yang betul-betul. Faham tak faham? Letak orang lah. Duduk masjid, jangan gaduh-gaduh. Faham tak faham, tuan-tuan? Duduk masjid, duduk surau ni, apa topi tuan-tuan pakai, apa baju tuan-tuan pakai, apa bendera tuan-tuan gantung. Masuk masjid, kita semua ummatan wahidah. Faham? Senyap, tuan-tuan, faham tak faham ni? Tuan-tuan, ya, jangan gaduh-gaduh. Sangkut semua bendera kat luar, tuan-tuan. Masuk surau ni, kita semua sujud kiblat yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Betul tak betul? Jangan gaduh-gaduh, tuan-tuan. Kita bersama, insya-Allah, umat yang satu. Jadi, tuan-tuan, yang kedua mesti ada marhaban. Yang ketiga, kakak ada apa, tuan-tuan? Cuma takut tak jawab. Kan kalau jawab makan, aku kena lagi. Yang ketiga, mesti ada syarahan. Betul tak betul? Mesti ada syarahan agama. Kalau maulid, tuan-tuan, tak ada syarahan agama, pelik. Mesti ada syarahan. Dan yang keempat, tuan-tuan, mesti ada apa? Tahu tak apa, tuan-tuan. Ini memang final, tuan-tuan. Yang lain tak ada, tak apa. Makan mesti ada. Faham tak faham, tuan-tuan? Saya pernah jumpa satu masjid ni. Dia kata sambutan Madrasah Rasul. Aku pun tengok tentatif dia. Tengok. Macam biasa je. Kami malam Jumaat baca Yasin. Normal, biasa. Lepas tu marhaban pun tak ada. Tiba-tiba akhir ada makan. Jamuan Maulid Rasul. Tak faham aku, tuan-tuan. Itu sebab orang kita ni special, tuan-tuan.
Dia kalau tak ada berharap, okey lagi. Paling kurang dia ada marhaban, ada syarahan. Ada orang tuan-tuan, perarakan tak ada, marhaban tak ada. Paling kurang ada syarahan. Betul tak betul? Ada syarahan, paling kurang tak ada. Tapi ada setengah tempat tuan-tuan, perarakan tak ada, marhaban tak ada, syarahan tak ada. Yang penting keempat ni mesti ada tuan-tuan. Kalau tak ada makan tuan-tuan, pengurusi kena maki. Faham tak faham tuan-tuan? Balik je maulid je. Wah, hancur tak ada aku. Dia jemput aja. Kena maki tuan-tuan. Kena maki. Kau punya kena kan? Sebab ibu ayah tuan-tuan puan, Maulid Rasul ni tiap-tiap tahun kita sambut. Tapi bagaimana pemahaman kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perasaan cinta kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perasaan kita dan mengetahui tentang sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan puan, itu sebab mengata saya pergi tuan-tuan puan. Kita nak cerita tentang Maulid Nabi. Nabi lahir berapa bulan tuan-tuan puan? Ibu ayah, Nabi lahir berapa bulan? Semua orang dah tahu dah tuan-tuan. Walaupun ada perbezaan pendapat ulama berkaitan tentang kelahiran Nabi, itu bukan masa untuk kita bergaduh. Ada kata 9, ada kata 10, ada kata 11, ada kata 12. Lantaklah. Yang penting tuan-tuan yang masyhur kita di Nusantara 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa gajah Haji? Sebenarnya itu tuan-tuan tak faham. Kenapa gajah? Betul, pandai adik. Tentera Abraha. Tuan-tuan rujuk dalam Quran dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam surah itu menceritakan tentera Abraha serang kota Mekah untuk memusnahkan Kaabah. Betul tak betul? Dan pada tahun yang sama, pada ketika itu Nabi SAW lahir. Kita sudah maklum tuan-tuan, itu jam tak ada lagi tahun. Orang Arab, mereka hanya ikut bulan. Bila ikut bulan tuan-tuan, dia orang ada bulan tapi tak ada tahun. Dia orang tak ada tarikh yang spesifik. Kalau ikut matahari tuan-tuan, macam kita Masihi ada ikut matahari, orang putih ikut matahari, itu ada tahun. Faham tak faham tuan-tuan? Itu sebab tahun Masihi dan sebagainya. Baik. Ibu yang tuan-tuan puan, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Semua orang tahu. Isteri Nabi siapa nama yang pertama tuan-tuan? Semua orang tahu. Anak Nabi tuan-tuan puan yang popular siapa nama? Fatimah. Semua orang tahu. Tuan-tuan, ibu ayah, siapa nama bapa Nabi? Abdullah. Mak Nabi siapa nama? Semua dah tahu, tak payah ceramah. Balik je lah tuan-tuan. Buat pun nak ceramah lagi. Ustaz, tak payah nak ceramah. Saya dah tahu dah semua. Mak Nabi, Aminah, bapa Nabi, Abdullah, Tok Nabi, Abdul Muttalib, Pak saudara Nabi. Ramai anak Nabi, ada 7 orang. Semua dah tahu. Tuan-tuan tahu ke tak tahu? Balik je lah, tak ceramah lagi tuan-tuan. Itu sebab ibu ayah, kalau kita bicara tentang sirah Nabi, benda ni benda common. Tuan-tuan sekolah agama pun dah belajar dah. Darjah 1 tuan-tuan puan sekolah agama kerajaan negeri Johor. Darjah 2 belajar tentang Kaabah, belajar tentang Mekah. Buka kitab sirah sekolah agama kerajaan Johor. Tengok sekolah agama petang tuan-tuan. Kita lihat bagaimana anak-anak kita belajar. Ketika mana Nabi lahir, siapa ibu susuan Nabi yang pertama, kemudian siapa yang jaga Nabi. Nabi umur berapa mak Nabi meninggal dunia? Nabi umur berapa atuk Nabi meninggal dunia? Nabi umur berapa berkahwin? Nabi umur berapa dapat wahyu? Itu tadi faham tak faham? Itu sebab ibu ayah, kalau kita cerita bab sirah, ini semua common, orang dah tahu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab yang popular, kitab sirah Ar-Rahim Al-Maktum. Saya kalau ngajar tuan-tuan, Masjid Surau. Masjid Surau dia dah tangkap ni. Saya ngajar, saya akan bawa kitab Ar-Rahim Al-Maktum tuan-tuan. Kitab sirah itu sangat luar biasa. Saya mula mengajar takmir tuan-tuan 2015. Ini sampai ni jam, saya mengajar Masjid Sungai Nanti, Masjid Awam, banyak area sana lah. Sengaja tuan-tuan, belum sampai lagi Nabi berhijrah. Lama ke sekejap tuan-tuan? Lama betul. Nak cerita apa? Nabi berhijrah ni umur berapa kakak? Senyap itu tadi ada orang tak? Nabi berhijrah umur berapa? Kita kata kita sayang Nabi, tapi Nabi berhijrah umur berapa? Itu sebab ibu ayah, siapa dapat jawab tanya tuan-tuan. Itu sebab ibu ayah kita kena belajar. Kita kena belajar bagaimana nak cinta Nabi. Tuan-tuan puan, di akhir-akhir zaman ini ramai orang yang kata cinta Nabi. Tapi na'udzubillah min zalik, kita takut bila mana kita kata kita cinta Nabi, tetapi kehidupan kita jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ibu ayah tuan-tuan puan, saya cukup risau. Kita kata kita cinta Nabi, kita kata seronok dengan kelahiran Nabi, tapi dengan jiran pun tak tegur, minta maaf cakap tuan-tuan. Tapi hati berjauhan, faham tak faham tuan-tuan? Duduk majlis ilmu, tapi hati ngutuk orang, faham tak faham tuan-tuan? Bukan main rakam, rupa cari salah aku. Contoh, contoh. Haji okey. Carilah salah, boleh apa tuan? Saya okey tuan-tuan. Setakat kena kecam. Kecam tuan-tuan, boleh apa? Orang kecam kita ni tuan-tuan, normal.
Nabi berdakwah kena baling batu. Kita berdakwah, tak dapat apa, duduk ceramah ikon, gigil tuan-tuan. Ini tak percaya tuan-tuan tengok, sejuk. Kalau waktu subuh ni lagi, dahsyat tuan-tuan. Sejuk, kembang-kembang main ni tuan-tuan. Sejuk. Saya pun kagumlah orang sini. Itu sebab saya kata orang sini have tuan-tuan. Jangan ada suara yang memang ikon dia buka tinggi, faham tak faham tuan-tuan? Jangan, biasa-biasa je dulu. Tapi suara ni dahsyat tuan-tuan. Tapi tak apalah tuan-tuan, yang tak tahan sejuk duduk-duduk lah tuan-tuan. Ya. InsyaAllah ada barakahnya. Jadi buat yang tuan-tuan, saya tak nak cerita bab sirah Nabi, perjalanan dan sebagainya. Tapi pada malam ini tuan-tuan, kita nak menghayati bagaimana kita nak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ni tuan-tuan merata dah pergi jauh. Satu Malaysia kita pusing tuan-tuan jumpa manusia bagai-bagai. Saya pernah ada program saya tuan-tuan, program Salam Ustaz. Tak tahulah tuan-tuan pernah tengok ke tak? Salam Ustaz ni tuan-tuan, saya itu jam dulu pakai topi bereta kalau perasan lah. Saya pakai topi bereta, duduk tepi jalan tanya orang, duduk tepi jalan tanya orang tuan-tuan. Bila saya tanya orang tuan-tuan, banyak tempat saya pergi, satu di Malaysia saya pergi, Johor antara orang yang boleh menjawab soalan. Faham tak faham tuan-tuan ya? InsyaAllah. Sebab apa mereka ada sekolah agama. Banyak negeri kita ceritalah negeri mana. Bahaya tuan-tuan. Nanti aku kena boykot, kena buang daerah negeri tu tuan-tuan. Saya dah tahu dia negeri tu, saya tak cerita lah tuan-tuan. Ada satu negeri ni tuan-tuan, Rusia mereka. Kita pergi ceramah tuan-tuan, kita sampai dakwah. Saya tanya soalan paling mudah tuan-tuan. Perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan faham tak faham? Perkara yang membatalkan puasa. Agak-agak tuan-tuan puan, apa jawapan mereka? Saya tanya dia, apa perkara membatalkan puasa? Ni tengah shoot ni tuan-tuan. Dia pun dengan penuh confident dan yakinnya. Kentut Ustaz, faham tak faham? Ibu yang tuan-tuan puan, kita dengar macam kelakor. Tapi waktu tu tengah rekod ni tuan-tuan, saya pun kata dengan penerbit, jangan ambil lah dia buat malu company je tuan-tuan. Nanti kesianlah mak bapak dia malu tuan-tuan. Apa anak aku ni? Tuan-tuan, kentut batal puasa ke tak? Tak, tuan-tuan tanyalah anak kita kecil ni. Dia tak jawab. Dia takkan cakap kentut batal puasa. Kalau kentut batal puasa, aku orang pertama yang batal. Faham tak faham tuan-tuan? Memang ada orang tak mampu nak nahan kentut tuan-tuan. Itu sebab kalau nak kentut ada tuan-tuan. Nabi pernah berdakwah tuan-tuan. Tengah sampai kuliah ni. Tiba-tiba sahabat kentut tuan-tuan. Tapi jangan marah, faham tak faham tuan-tuan? Ni tiba-tiba ceramah. Semua tengok ni. Contoh, tapi agak-agak lah tuan-tuan. Tapi ibu-ibu jangan pula dia buat gurau dengan suami dia. Bang sekejap, kenapa? Cuba abang tengok ceramah kain saya, ceramah apa. Laki dia pun tengok, dia kentut laki dia. Baik-baik kecil, buat tenang tuan-tuan. Jadi buaya, apa saya kongsikan? Di luar sana, ramai orang yang jahil. Betul tak tuan-tuan? Ramai orang yang jahil. Mereka nak belajar, barangkali mungkin mereka busy. Atau mungkin mereka tak ada lubang untuk belajar. Tak ada ruang untuk belajar. Tuan-tuan, inilah peranan kita. Kita kata kita sayang Nabi. Tapi sejauh mana kita memahami ilmu berkaitan tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata tuan-tuan puan, kita biasa ceramah. Kita kata kita dengar ceramah, cerita Nabi, cerita Nabi, cerita Nabi. Tapi bagaimana nak memanifestasikan, nak menterjemahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab riwayat tuan-tuan puan, Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih. Apa Nabi kata? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in. Sedangkan Rasulullah SAW muttafaqun alaih. Hadis sahih. Apa Nabi kata tuan-tuan? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi kata? Dengar betul-betul tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta, tidak sempurna iman seseorang itu jika diriku, yakni Rasulullah SAW, lebih dicintainya, melebihi cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anak-anaknya, dan cinta kepada seluruh umat manusia. Hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang jika kita tidak mencintai siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, sayang tak Nabi ibu? Nabi macam takut je nak jawab. Ke semua nak dara belakang sana. Tuan-tuan, sayang tak Nabi? Ibu, saya nak tanya makcik, Kak, antara Nabi dengan suami, mana yang Kak lebih sayang? Macam takut je nak jawab. Kalau aku jawab Nabi, balik jalan kaki aku dilarang. Kalau aku jawab suami pula, itu semangat. Tuan-tuan, puan, antara isteri kita dengan Nabi SAW, mana yang kita sayang, tuan-tuan? Allah bersama Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan, letakkan Nabi yang utama.
Kita nak sayang Nabi lebih bersegalanya. Percayalah ibu, suami yang sayang Nabi lebih bersegalanya ibu, insya-Allah suami kita tak akan jadi suami yang dayus. Tuan-tuan, isteri kita mencintai Nabi lebih daripada cinta kita, insya-Allah isteri kita tak akan jadi isteri yang derhaka. Samalah juga anak-anak kita. Anak-anak kita yang sayang Nabi lebih daripada sayang ibu dan ayahnya, insya-Allah anak kita itu tidak akan menjadi anak yang derhaka. Betul tak betul tuan-tuan? Itu sebab dulu-dulu waktu zaman tadika tuan-tuan, anak-anak diajar nyanyi lagu satu-satu saya sayang ibu. Biasa gitu, betul tak tuan-tuan? Satu-satu saya sayang ibu, dua-dua saya sayang ayah. Tuan-tuan puan, lepas ni ibu ayah, tuan-tuan puan, kita ubah. Apa yang kena ubah? Satu-satu saya sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, satu, dua, tiga. Macam seronok pula menyanyi. Sayang semuanya. Yang pertama letakkan Allah dan Rasulnya lebih bersekala. Ini yang penting tuan-tuan. Kenapa kita kena cinta Nabi? Walaupun ada orang mempertikaikan, ustaz nak buat apa sambut maulid Nabi, nak buat apa kita cerita tentang kelahiran Nabi. Tuan-tuan puan, harus kita faham, bila mana kita sambut maulid Nabi ini tuan-tuan, bukan saja kita cerita tentang lahirnya Nabi. 12 Rabiul Awal tuan-tuan, sebenarnya ada 3 peristiwa penting yang berlaku pada tarikh yang sama, cuma tahun yang berbeza. Apa dia tuan-tuan puan? Yang pertama ibu ayat tuan-tuan puan, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Apa yang berlaku tadi? Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jangan lupa juga 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah, Nabi sampai di Madinatul Munawwarah dalam peristiwa Hijratul Kubra. Hijrah Nabi yang besar tu tuan-tuan, daripada Mekah ke Madinah. Nabi berhijrah bukan seperti magic. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah bukannya sambil lewa ataupun sembrono. Itu tuan-tuan tak faham tuan-tuan. Saya cakap bahasa Johor boleh tuan-tuan? Sebab kita orang Johor, saya pernah keluar TV tuan-tuan, sebut dan cakap bahasa Johor, orang TV tak faham tuan-tuan. Saya sebut perkataan berteromba. Tuan-tuan faham berteromba? Macam tak faham je makcik. Berteromba ni macam budak lah tuan-tuan ya. Berteromba. Sebab kita orang muar, mak kita orang muar tuan-tuan ya. Berteromba, berdanau, tuan-tuan berdanau tuan-tuan. Budak-budak hari Ahad baju dah berdanau tuan-tuan. Pergi sekolah baru satu hari baju dah berdanau. Ini orang muar tuan-tuan ya. Itu sebab dalam TV, waktu wanita hari ni, saya biasa juga jadi tetamu wanita hari ni. Lelaki hari semalam, faham tak faham tuan-tuan. Saya jadi tetamu wanita hari ni tuan-tuan. Saya sebut perkataan berteromba. Fiza Sabjahan tu boleh tanya saya, ustaz berteromba tu apa? Itu sebab tuan-tuan, dalam TV ni kena berhati-hati. Kadang-kadang mungkin ada orang kata, ustaz ni kasar lah. Orang Johor ni tuan-tuan, kita guna Johor Riau tuan-tuan. Bahasa kita Johor Riau. Kadang-kadang orang Johor ni cakapnya macam kasar. Nak orang muar tuan-tuan. Belum belah-belah lenga. Faham tak faham tuan-tuan? Kalau yang belah-belah lenga cakap lagu. Dia orang belah lenga. Orang muar ni tuan-tuan, dia kalau bercakap, orangnya serupa je, tapi cakap macam sehasta. Faham tak faham tuan-tuan? Orangnya setiap je, tapi cakap, gimana? Orang tua tangkap tu. Pada depan ni, faham tak faham tuan-tuan? Orang muar memang gitu. Nak kalau orang belah, sebab kalau orang belah bukit lagi cakap tinggi tuan-tuan ya. Sebab bukit kan angin kuat, tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan ya. Jadi kalau dia cakap perlahan, suara dia tak dengar, sama mungkin kangkok tuan-tuan. Itu sebab nama Al-Kankari, faham tak faham tuan-tuan ya. Al-Kankari rujuk nama kampung, Bukit Kangkar. Itu sebab Al-Kankari. Imam Bukhari daripada Bukhara, Imam Nasa'i daripada Nasa Palestin. Jadi kalau orang tangkap, dia dah datang kaki tuan-tuan. Okey lah. Kalau orang segamat lagi spesial, as-segamati pada hari ini. Jadi bayar tuan-tuan, apa saya nak kongsikan? Itulah, kita orang muar ni cakap memang gini. Saya minta maaf, boleh tuan-tuan ya? Tuan-tuan masih dengan saya ke? Ke dah jauh-jauh dah pergi kan? Saya pernah tuan-tuan dalam TV, kita sebut perkataan berak. Tuan-tuan tu perkataan berak. Ni tak keluar TV, tak apa dirakam tak keluar mana tuan-tuan. Kalau sebut perkataan berak tuan-tuan, dalam TV tak boleh. Saya pernah cakap, cerita bab jiran. Saya kata apa? Kita bila kucing, jangan sampai kucing kita berak depan laman jiran kita. Bila sesebut perkataan berak ni tuan-tuan, biasalah dulu itu jam tanyalah ustaz duduk sorang-sorang tuan-tuan, tak ada pengacara. Jadi ustaz duduk sorang-sorang ni tuan-tuan, telinga dia ada earpiece. Perasan tak tuan-tuan? Kadang-kadang pengacara kat telinga dia ada. Bukan maknanya dia pekak, tuan-tuan tak faham tuan-tuan. Pekak, sian. Muka cantik, pekak muka dia. Itu namanya earpiece tuan-tuan ni. Dia dapat isyarat daripada control room, daripada pengacara dalam apa, penerbit dalam control room. Tuan-tuan dahsyat ke?
Sikit lagi tuan-tuan ya. Ini nak berhenti azan sekejap ke terus ataupun tuan-tuan terus bagaimana? Saya kena tanya pihak tempatan, kena tanya orang kawasan sini. Azan dulu, terus. Mana satu ni? Tuan-tuan bincanglah, mana? Bincang 1 minit nanti tuan-tuan. Betul-betul saya. Saya ikut tuan-tuan, fatwa tuan-tuan. Saya tak ada masalah, benda ni furuk je. Nak azan ke ataupun nak turun? Bagaimana tuan-tuan? Terus kita ada masalah tuan-tuan Jangan gantu. Kalau marah, tuan-tuan tanya Pak Khadi tuan-tuan. Saya tak mahu Ustaz pun nampak. Bukan budak pun nampak saya. Jadi pakai budak tak nampak tuan-tuan. Ibu ayah, tuan-tuan perempuan, saya sebut perkataan merah. Penerbit marah saya. Sebab kita mak cakap pasal azan ni tuan-tuan. Dah itu, ada setengah kampung ni. Ustaz tak boleh. Kita orang kena azan dulu. Kenapa? Dia takut orang kampung ni tu tak dengar azan, tak semayang. Faham tak faham tuan-tuan? Sebab dia semayang azan dia. Tak azan tak semayang. Membahaya juga tuan-tuan. Apa saya nak kongsikan ibu ayah? Bila mana yang peace tu tuan-tuan, dia kata apa? Berak. Saya sebut kata berak. Penerbit marah saya. Ustaz, kenapa? Dia kata jangan sebut berak. Ni tengah live ni tuan-tuan. Ustaz jangan sebut berak ni tengah live ni. Rupa dalam TV tu ada sebut berak tuan-tuan. Akhirnya saya pun terpaksa tukar. Jangan sampai kucing buang episod parlimen jangan gitu. Pasal sebab apa? Sebab itulah caranya. Faham tuan-tuan Jadi kalau kita ni orang Johor, orang tangkap, barangkali bahasa kita sama betul tuan-tuan Jadi bolehlah ibu ayah Jadi saya cakap santai lah tuan-tuan. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, bila mana tiap-tiap tahun kita cerita tentang cinta Nabi SAW, bila mana kita cerita tentang kata bagaimana nak mantapkan iman kita, tuan-tuan dan puan, tiap-tiap tahun kita sambut maulid, kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang berlaku pada 12 Rabiul Awal. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita kena ingat. Pertama, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirnya Nabi SAW. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Apa dia? Sampainya Nabi dalam peristiwa hijrah di Madinah. Tuan-tuan, sebelum nama Madinah, nama kampung itu adalah Yasrib. Nama kota itu adalah Yasrib. Jadi Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tuan-tuan, bukannya sembrono. Nabi berhijrah itu penuh dengan strategi dan boros operandi yang sangat luar biasa. Nabi berhijrah, tuan-tuan, lebih dekat 2 minggu, tuan-tuan. Dekat 2 minggu. Maknanya, tuan-tuan, Nabi berhijrah penuh dengan strategi. Nabi tidak tentang promo. Nabi ikut jalan yang orang tak biasa ikut. Dan Nabi sampai di Kuba, kemudian Nabi gerak lagi. Nabi bina masjid pertama. Ingat tak tuan-tuan? Itu perjalanan hijrah. Nak sampai itu tuan-tuan, daripada malam Nabi bergerak akhir bulan Safar, nak sampai ke Madinah tuan-tuan, lebih kurang dalam Ar-Rahim Maktum mengatakan lebih kurang dekat 12 hari, 13 hari tuan-tuan, dekat 2 minggu. Panjang ceritanya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita jemput ceramah Mak Hijrah. Faham tak faham tuan-tuan? Itu package lain tuan-tuan. Maknanya banyak, panjanglah ceritanya. Tapi Nabi sampai di Madinah pada berapa bulan? 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Jadi maknanya tuan-tuan, 12 Rabiul Awal ini bukan saja Nabi lahir, tetapi kita mengenang, memperingati hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga juga tuan-tuan berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah Nabi wafat. Setelah Nabi duduk di Madinah, mentadbir Madinah, berdakwah di Madinah, bagai-bagai Nabi jumpa menghantar delegasi untuk menyampaikan dakwah kepada seantero dunia. Nabi jumpa pelbagai pemimpin-pemimpin dan sebagainya, mewujudkan perlembagaan, buka parlimen dan sebagainya, tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, pada 10 tahun Nabi berada di Madinah, dan pada 12 Rabiul, tanggal hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, Nabi wafat, tuan-tuan. Nak cerita apa? 12 Rabiul Awal ini bukan saja kita cerita tentang lahirnya Nabi, tapi kita cerita juga dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, dan juga bagaimana wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang kata, Ustaz, hijrah ni apa dia? Hijrah ni bagaimana? Tuan-tuan, Nabi berhijrah bukan saja hijrah pada tarikh itu, tapi sebenarnya sebelum itu lagi Nabi telah berhijrah banyak tempat, tuan-tuan, untuk menyampaikan risalah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Itu sebab ibu ayah, 12 Rabiul Awal adalah satu tarikh yang sangat luar biasa. Bila mana kita cuti, tuan-tuan, kita kenanglah kisah ini. Kenapa kita kena kenang kisah ini? Kenapa kena cerita Nabi SAW? Mudahnya tuan-tuan, mudahnya apa dia? Akhir hayat kita nanti, di mahsyar kita nanti, kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Full stop, tuan-tuan. Itu je. Akhirat ni tuan-tuan, di mahsyar. Tuan-tuan pernah dengar perkataan mahsyar? Pernah dengar tak? Senyap macam tak ada orang. Bila cerita Pak Mati semua seram, tuan-tuan. Ibu ayah, mahsyar. Tuan-tuan pernah dengar tak mahsyar? Ada siapa pernah sampai angkat tangan, tuan-tuan? Siapa angkat barangkali tak berapa benar ni, tuan-tuan. Ibu ayah, tuan-tuan puan, kita tak pernah sampai pada mahsyar. Tapi mana kita tahu, tuan-tuan? Ulama kita menceritakan, tuan-tuan, tuan-tuan kiri, tuan-tuan kiri, tuan-tuan.
Tutup guru kita membawa hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Allah menceritakan tentang betapa dahsyatnya di padang mahsyar. Tuan-tuan, di padang mahsyar nanti bayang seperti jauh mata memandang, padang jarak, padang terkukur. Pada waktu itu tuan-tuan, ada riwayat mengatakan ada orang jalan guna tangan, ada orang jalan guna kaki, ada orang mengesut, ada orang jalan guna kepala, ada orang mataharinya sejengkal atas kepala, ada orang yang mendapat naungan arasy Allah di padang mahsyar. Ada orang yang mendapat tunggangan yang laju, ada yang perlahan. Tuan-tuan, ada orang juga mencungap-cungap, berpeluangnya sampai ke hidup. Ini semua ada diceritakan dalam kitab Tauhid, tuan-tuan. Boleh rujuk. Dalam banyak kitab, banyak hadis menceritakan tentang betapa dahsyatnya kategori di padang mahsyar. Yang paling penting, tuan-tuan, di padang mahsyar, pada waktu itu semua telanjang bulat, faham tak faham, tuan-tuan? Tak ada masa tengok orang yang bunyi, faham tak faham, tuan-tuan? Ustaz, ya Allah, tak sangka seorang kari. Tuan-tuan, tak ada masa tengok orang yang punya, tuan-tuan. Waktu itu semua apa dia, tuan-tuan? Nafsi. Apa dia, tuan-tuan? Engkau, aku. Nak cari bini pun tak sempat. Nak cari anak-anak pun tak sempat. Ibu-ibu, nak cari suami pun tak ada. Tak sempat nak panggil abang, tolonglah. Jumpa kita lepak-lepak kat bawah pokok. Boleh tak, tuan-tuan? Tak ada. Nak jumpa jiran sebelah yang biasa membawa waktu petang pun tak faham, tuan-tuan. Memang kaki ngeteh ni sama, ternampak dia je. Tak sempat, tuan-tuan. Semua nafsi. Itu sebab hidup kat dunia, kalau nak nafsi, tuan-tuan, jangan hidup kat dunia. Faham tak faham? Duduk kat dunia ni, tuan-tuan, tak kira lah lorong mana tuan-tuan duduk, taman mana. Saya duduk masuk malam, saya tak nampak rumah apa pun kat dalam ni, tuan-tuan. Aku tengok macam tak ada rumah, tuan-tuan. Ni orang bukan semua, tuan-tuan. Takut pula saya, tuan-tuan. Masuk-masuk gelap, dia sekam saya, tuan-tuan. Itu sebab bayang, di padang mahsyar bayang, semua orang nafsi. Nak hidup sendiri, boleh. Tapi di padang mahsyar, faham tak faham? Duduk kat dunia, kena hidup dengan masyarakat lah. Campur orang, campur surau. Jangan kau surau pula, jangan pelikirkan orang yang baru datang. Bila mana orang tu baru nak datang, kenduri dah tu rumah dia. Maju, tuan-tuan. Ini biasa. Dia tengok, dia pandang sini. Tak pernah nampak pakcik. Contoh ke tuan-tuan, ni tempat lain. Bukan bandar baru tangkap, bandar lama tangkap. Contoh, tuan-tuan. Tak nampak pun dia ni. Betul nak buat kenduri, nak dia kahwin dah tu. Maju, tuan-tuan. Itu sebab jangan petikaikan orang. Bila orang datang, patutnya kita kena welcome, terima kasih datang. Macam hari ni, tuan-tuan, nak sambung maulid ni. Barangkali ada orang tak setuju. Itu sebab, tuan-tuan, dalam organisasi, dalam perkampungan ni, sebenarnya, tuan-tuan, kita hidup kat dunia ni, kalau ikut sejarah ni, tuan-tuan, ada 3 golongan abu, tuan-tuan. Berapa golongan abu, makcik? Tuan-tuan, berapa? 3, tuan-tuan. Pertama, bayang, tuan-tuan, golongan Abu Bakar. Siapa Abu Bakar, tuan-tuan? Kalau ikut sejarah Nabi SAW, siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ni, tuan-tuan, dapat gelaran As-Siddiq. Panjang ceritanya, itu kena hayat tu sahabat, tu kisah lain, tuan-tuan. Tapi yang pasti bayang, Abu Bakar ni, dia menyokong Nabi, beliau juga bersama dengan Nabi SAW dalam dakwah, betul-betul. Ketika peristiwa hijrah, tuan-tuan, Abu Bakar bersama dengan Nabi SAW dan juga bersama pembantu Nabi, pembantu Abu Bakar bernama Amir bin Fuhairah, dan juga dipimpin oleh seorang dipanggil GPS lah, tuan-tuan, penunjuk jalan, Abdullah bin Rabi'ah, seorang kafir Quraisy. Tuan-tuan dirujuk dalam kitab sirah. Nak cerita apa? Abu Bakar ni susah, senang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Hebat tak hebat, tuan-tuan? Hebat. Kita nak tak contoh seperti mana contohnya Abu Bakar? Nak ke tak nak, tuan-tuan? InsyaAllah, tuan-tuan, dekat dalam komuniti kita, kampung kita, organisasi kita, ada tak golongan macam Abu Bakar ni? Ada. Macam tuan-tuan, insyaAllah. Kita semua ni macam Abu Bakar, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Bila mana pengusi datang kuasa surau nak buat maulid, dia kata, bagus, saya sokong. Naji, saya ada 1000, ambil duit saya. Saya ada ni semua, ambil. Ada kuali, ambil. Nak masak apa, ambil. Rumah dia kosong tu, tuan-tuan. Hebat. Maknanya dia sokong. Bagus, Ji, saya nak tolong design. Contoh, Ji, bagus, saya nak tolong janda-janda kat Kaman, kampung kita semua kita nak bawa pergi. Faham tak? Kita tinggal, itu masalah. Apa tu nak kongsikan, bayang? Ada orang golongan Abu Bakar hebat. Bila program baik surau dia sokong. Betul tak, tuan? Dia sokong dan dia bersama. Macam tuan-tuan, insyaAllah. Ini golongan Abu Bakar. Ramai tak orang ini dalam kelompok kita, tuan-tuan? Ramai, insyaAllah. Dan kita nak semua orang macam ini. Tetapi tak boleh jadi, tuan-tuan. Ada juga golongan Abu yang kedua. Abu yang kedua ni siapa, tuan-tuan? Golongan Abu Talib, tuan-tuan. Abu Talib ni siapa dalam sejarah Nabi? Abu Talib ni adalah pak saudara Nabi SAW.
Abu Talib ni tuan-tuan adalah pak saudara Nabi yang Nabi jaga. Dia jaga Nabi daripada Nabi umur kecil tuan-tuan 8 tahun, atuk Nabi meninggal dunia Abdul Muttalib dijaga oleh Abu Talib tuan-tuan dan sehinggalah Nabi berkahwin. Dan Abu Talib juga merupakan mentor bisnes kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita apa tuan-tuan? Abu Talib ni banyak menolong Nabi. Abu Talib ni banyak backup Nabi. Tetapi tuan-tuan, Abu Talib bersama dengan Nabi tak tuan-tuan? Abu Talib Islam ke kafir tuan-tuan dalam hayat akhirnya? Kafir. Sial tuan-tuan. Nabi sedih tuan-tuan. Dan tahun itu tahun kesedihan Nabi bila Abu Talib meninggal dunia. Abu Talib tuan-tuan, panjang cerita je. Nak cerita bab dia ni tuan-tuan banyak. Itu sebab anak ni hebat-hebat tuan-tuan ya, Sayyidina Ali dan sebagainya. Jadi, aku nak kongsikan banyak. Abu Talib ni, dia sokong Nabi, tapi dia tidak bersama dengan Nabi. Ada tak orang macam ni dalam kampung kita tuan-tuan? Ada orang fungsi kata kita nak buat maulid hari ni, minggu ni. Bagus, nanti saya sumbang. Tapi saya tak datang, faham tak faham tuan-tuan? Ada orang macam ni, dia sumbang RM5, saya tak datang. Saya hantar bini dengan anak-anak je, buat hidup tu tuan-tuan. Dia hantar ke depan ni, contoh orang sini, faham tak faham tuan-tuan? Dia hantar anak ambil ni, sebab apa dia malah nak jaga makan, dia pergi keteh kat belakang, faham tak faham tuan-tuan? Sebab riwayat tuan-tuan, ini golongan Abu Talib. Dia sokong, tapi dia tidak bersama. Ada tak orang macam ni? Orang macam ni tuan-tuan, jangan tinggalkan. Faham tak faham? Jangan tinggalkan. Ada makanan lebih tuan-tuan, bawa bagi dia. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan ya? Makanan lebih bagi dia. Orang macam ni kena jinakkan hati dia supaya cinta dengan program-program agama, program masjid sebagainya. Ini golongan Abu Talib. Yang ketiga tuan-tuan, ini yang paling tak pakai tuan-tuan. Ini paling tak pakai. Ini yang paling kalau boleh jangan ada dalam kampung kita. Kalau ada pun, macam tu je lah. Dia mampu jawab tuan-tuan. Golongan siapa tuan-tuan? Abu Lahab tuan-tuan. Abu Lahab ni tuan-tuan, kalau geng-geng dia lah. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal ni dia baik-baik Nabi. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Dia dua orang berbeza tuan-tuan. Abu Lahab ni abang kepada Abdullah, bapa saudara Nabi. Jadi Abu Jahal ni tuan-tuan dia baik-baik Nabi. Ini panjang cerita ni tuan-tuan ya. Tapi hebatnya anak Abu Jahal ni Ikrimah masuk Islam tuan-tuan. Dia adalah pejuang agama. Ikrimah bin Abu Jahal. Panjang cerita tuan-tuan kena kaji sendiri lah. Aku nak kongsikan. Abu Jahal ni tuan-tuan, Abu Lahab, golongan yang memang dia hina Nabi. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Ramai. Dia hina Nabi. Dia tidak bersama dengan Nabi. Bahkan waktu yang sama dia tidak menyokong Nabi. Contohnya pengurusi nak buat program, kita nak buat Maulid Rasul lah. Dia pengurusi itu. Kita nak jemput azan gari. Mana duit tu nak bayar dia ribu-ribu tu. Contoh tuan-tuan. Dia berapa ribu bayar apa pun tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tak bayar orang tuan-tuan. Contoh, jangan marah tuan-tuan. Apa tu nak kongsikan buat? Tak benar saya okey, dia tak bayar tak apa. Klaim akhirat, faham tak faham tuan-tuan. Klaim akhirat, nanti cakap aku pasal dia kan. Tak ada. Tuan-tuan yang sini sangat tuan-tuan. Saya orang tempatan dia, don't worry. Saya tak kisah pun tuan-tuan. Rezeki Allah bagi, faham tuan-tuan ya. Apa nak saya buat dia gaji tetap, don't worry lah. Aku tak makan tamu saya tak. Dah lah, malah cerita tuan-tuan ya. Dulu saya gerakan, tuan-tuan tu gerakan. Gerakan ni tak gerak tak makan, tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan. Dia tak gerak tak makan. Sekarang ni saya tak ada masalah. Gol kaki pun makan, faham tak faham tuan-tuan. Sebab kita kerja tetap tuan-tuan. Lagi orang pecik, lagi merat tuan-tuan. Duduk ngangkang pun makan, faham tak faham tuan-tuan. Contoh, dapat lagi lah. Dapat lagi one off. Tanya orang pencet sebab saya suka rezeki mak saya. Orang pencet ni rezeki ni lebih hebat tuan-tuan. Sebab apa? Gaji dia lebih awal daripada orang kerja. Faham tak faham tuan-tuan? Labak betul dia dah pergi bank dulu. Kita belum dapat lagi tuan-tuan. Itu tanya orang pencet rezeki dia. Itu jasa mereka dah. Panjang cerita mana cerita lebih tuan-tuan. Apa saya nak kongsikan kau ya? Golongan macam ini tuan-tuan puan mungkin ada dalam kalangan kita. Orang buat program baik, dia tentang nak buat apa pun. Masa itu buat maulid pakai ni kan musim ni wabak ni tak apa lah. Kita nak buat apa pun tuan-tuan dia tak setuju. Betul tak betul tuan-tuan? Ada orang macam ni. Bahkan dia tak ramai tapi ada. Faham tak faham tuan-tuan? Dia tidak bersama dan tidak menyokong program baik-baik. Waktu yang bersama tuan-tuan yang paling kita risau. Dia menghasut orang lain. Jangan bersama dengan program baik. Ini bahaya tuan-tuan. Dia duduk kat ngeteng. Jangan. Itu semua. Dia je. Faham tak faham tuan-tuan? Ini aku. Itu sebab buaya. Janganlah. Jangan jadi Abu Lahab. Apa masalah ni kalau orang ni pun masalah kau. Syurga ni tuan-tuan dia ada khas-khas dia. Tapi tak ada untuk orang-orang tertentu. Tuan-tuan ada syurga sorang-sorang ke tuan-tuan? Duduk main guli sorang-sorang malaikat. Malaikat tak ada perasaan. Faham tak faham tuan-tuan? Mainlah guli sama-sama. Duduk. Panjang cerita. Nak cerita bab syurga ni kena sesi lain tuan-tuan. Saya kaji bab syurga ni dahsyat tuan-tuan. Apa tak nak kongsikan bayar? Itu sebab golongan Abu Lahab ini memang ada di kalangan komuniti kita. Dia tak sokong kita, dia tak bersama. Kita buat benda baik ni, kuliah tak ambil. Ustaz datang,
Wah, daripada jauh datang, jemputlah ceramah hebat macam mana pun tuan-tuan. Memang kerja ni tak payahlah pergi. Dia cakap anak dia, tak payah pergi. Buat apa? Dia ajak orang lain membazir je. Mau apa? Makan, untuk kita tuan-tuan. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Ada. Tapi boleh tak kita sisihkan dia? Boleh tak kita tinggalkan dia? Jangan. Ada makan tuan-tuan hantar rumah dia. Imam, kalau boleh jangan orang biasa hantar. Biar imam yang hantar. Faham tak faham tuan-tuan? Imam yang hantar. Nampak? Assalamualaikum. Aduh, imam datang. Pak imam datang. Aku belum mati ni. Wah, jom. Imam datang. Tanya dia makan kambing tadi. Maulidnya. Hadiahlah moga barakah kau makan dalam anak beranak. Ya lah imam. Tuan-tuan, tak sangka boleh jadi macam tu tuan-tuan. Melembutkan hati dia. Faham tak faham tuan-tuan? Tapi lagi dahsyat kalau yang datang tu penggali kubur. Faham tak faham tuan-tuan? Ya, penggali kubur yang datang. Assalamualaikum. Aku ingat nak gali kubur kau. Tapi bakal belum mati. Sebaik wayang, tuan-tuan puan, kalau ada orang macam ni, jangan tinggalkan dia. Boleh tak boleh? Ini golongan yang teruklah tuan-tuan. Kita kesian kat mereka. Tuan-tuan puan, di akhirat begitu. Di masyarakat nanti tuan-tuan puan, semua orang nafsi-nafsi tinggalkan masing-masing. Dia takkan sempat nak cari kawan dia, tak sempat. Semua orang sendiri. Tetapi tuan-tuan puan, semua orang nak menyelesaikan urusan dia masing-masing. Bila kita jalan tuan-tuan, kita nak selesaikan urusan kita ni. Kita nak pergi pengadilan Allah SWT, di mahkamah Allah SWT. Pada waktu itu tuan-tuan, semua apa yang kita buat akan ditayangkan. Ya Allah, seram tuan-tuan. Ini tuan-tuan boleh baca dalam surah Yasin. Tangan semua diikat tuan-tuan. Tangan semua tak boleh, mulut ni tak boleh cakap. Tangan semua akan menjawab. Ini tangan akan cakap, kaki akan cakap, telinga akan cakap. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibadah tuan-tuan. Di mahsyar nanti, kita nak dapat benda yang dapat memudahkan urusan kita dalam pengadilan Allah SWT. Apa dia tuan-tuan? Syafaat Nabi SAW. Bagaimana dapat syafaat Nabi? Kita cari Nabi Adam AS. Nabi Adam bapa sekali Nabi. Bapa sekali manusia. Nabi Adam, beri aku syafaat lah. Nabi Adam kata tak boleh. Aku dah bagi semua dah. Kau cari Nabi Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim tuan-tuan. Jumpa Nabi Ibrahim. Tolong aku, kau kan bapa sekali Rasul. Keturunan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan adalah majoritinya adalah di kalangan Rasul tuan-tuan. Banyak. Ismail, Ishak, dua Rasul. Nabi Ismail, Nabi Ishak AS. Dua Rasul. Bawah tu Nabi Ishak ramai. Majoritinya adalah Rasul. Nabi Ismail keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan jumpa Nabi Ibrahim, dia kata tak boleh. Semua subsidi aku dah bagi waktu dunia, akhirat tak sempat dah. Habis dah semua. Kau ambil apa aku? Kau cari Nabi akhir zaman. Siapa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan puan, kita pun cari Nabi Muhammad SAW. Mana Rasulullah ni? Mana Nabi Muhammad ni? Tiba-tiba tuan-tuan dekat ujung sana, penuh cahaya tuan-tuan. Semua orang berdedai pergi ke sana. Kita pun lari sama-sama tuan-tuan pergi ke sana. Sampai ke sana tuan-tuan puan, kita nampak semua orang beratur tuan-tuan puan. Orang beratur tuan-tuan nak dapat minum air telaga Kausar, nak dapat syafaat Nabi SAW. Kita pun tuan-tuan puan, kita pun nampaknya kita cakap, ya Rasulullah, aina syafa'atuka? Wahai Rasulullah, mana syafaat kau? Kita meminta dengan Nabi SAW. Paling kita takut tuan-tuan puan ibayah. Yang paling kita takut bila Nabi tengok kita atas bawah, Nabi pun kata, man anta? Siapa engkau? Na'udzubillah min zalik. Kita paling takut Nabi tak kenal kita. Kita paling takut di akhirat nanti Nabi tak kenal dan tak mengaku kita umat ni. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Siapa engkau? Tuan-tuan, apa yang kita nak jawab depan Nabi SAW? Kita kata, Rasulullah, aku orang bandar baru tangkap Rasulullah. Kat mana tu? Adalah agak tangkap atas sikit. Lepas tu kenapa? Aku nak syafaat kau Rasulullah. Kau tak pernah pun sebut nama tu kat dunia. Ada Rasulullah, maulid itu jam azan kali datang, saya tinggal datang. Tapi dengar tak pernah dengar. Selawat jauh sekali, tapi saya tolong habiskan makanan Rasulullah. Saudara, kita kata Rasulullah, saya duduk dalam majlis tu, ustaz cerita pasal kau Rasulullah. Aku selawat juga dalam hati, Allah Masya Muhammad. Nabi agak-agak dengar tak selawat kita tuan-tuan? Ada hadis tuan-tuan. Ada hadis, malaikat akan menyampaikan selawat kita kepada Nabi SAW. Nabi berkata, ya, betul. Aku dengar suara kau walaupun tak apa-apa nak ni, tak faham tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, Nabi pun beri syafaat dan air telaga Kausarnya, hilang segala dahaga kita. Seronok tak seronok tuan-tuan? Seronok. Tapi yang paling seronok tuan-tuan, di dunia ini kita sentiasa ingat Nabi. Di dunia ini kita sentiasa ingat Nabi SAW. Bukan saja pada musim maulid, tetapi every day, every time ingat Nabi. Paling seronok tuan-tuan di akhirat nanti, bukan kita yang cari Nabi, tapi Nabi yang panggil nama kita. Allahumma salli ala Muhammad.
Nabi panggil Haji sini, Haji Muhammad sini. Seronok tuan-tuan. Orang yang beratur kita bersenyum buat muka sepusik. Faham tak faham tuan-tuan? Syafaat ni tuan-tuan faham tak syafaatnya apa? Syafaat ni pertolongan tuan-tuan. Pertolongan. Contohlah tuan-tuan pergi tabung haji. Tuan-tuan tabung haji. Orang sekarang ni beratur kat tabung haji, beratur kat KBSP pada muka tuan-tuan. Beratur lah. Beratur. Ustaz, ramai orang ustaz beratur. Pada muka lah. Apa boleh buat beratur je lah. Itu kat bank pun ramai tuan-tuan. Saya kalau bank ramai ustaz, tolong tuan-tuan jaga penjarakan. Boleh bayar ya. Jaga penjarakan. Ramai macam mana pun ustaz, kami dah terdesak. Ya, saya faham. Saya faham. Kadang-kadang malam kita tengok, ramai orang kat bank. Lepas tu bini saya kata, bang kali duit dia tinggal RM1 je dalam kocik. Faham tak faham tuan-tuan? Insaf tu aku tuan-tuan. Saya dengar moga Allah berkati dia. Tuan-tuan buat beratur lah. Tapi beratur macam mana pun jaga penjarakan. Faham tuan-tuan ya? Bang kali itu je duit yang dia ada. Kita doa yang baik-baik je lah. Apa nak kongsikan tuan-tuan? Kita datang tabung haji. Tiba-tiba tuan-tuan, yang beratur ni ramai ni. Kita pun tekan nombor tuan-tuan 150. Tengok kat situ nombor sekarang 70. Agak-agak banyak lagi tak tuan-tuan? Banyak, lebih 50 lagi. Tiba-tiba tuan-tuan kita pun, aduh, ramai ya. Duduk pun tak boleh. Tiba-tiba hujung kaunter yang ketiga tuan-tuan. Kaunter 1, 2, 3, 4, 5 hujung sana. Tiba-tiba dia panggil, Main. Nama kita Main. Saya kata, Main sini. Nama dia? Sini kenapa? Kalau duit ke sini? Sini. Kita buat muka tak salah pergi. Faham tak faham tuan-tuan? Biasa. Siapa dia sebut tuan-tuan? Muka tak salah ni. Lagi seronok sebab pakai pudar. Faham tak faham? Bila pakai pudar lagi seronok. Saya kadang orang perasan dia, kadang saya buka. Ustaz. Dia panggil. Kita seronok tuan-tuan. Jangan tengok kiri kanan. Faham tak faham tuan-tuan? Firman. Tak betul. Tiba-tiba dia panggil. Main sini. Bapak kau dulu kawan pakcik sama pergi haji. Boleh ke cik? Kenapa? Boleh cik. Boleh berapa banyak? Biar sini kau punya nombor FC. Cek anak. Salam bapak kau Baguslah bapak kau baik. Itu bapak kau belanja pakcik rambutan yang sebab betul-betul sembah. Masih cik? Kita mengundur pelan-pelan senyap. Betul kursi. Faham tak faham tuan-tuan? Kita letak je nombor tak guna tadi kat tepi tuan-tuan. Kita pun jalan keluar lagi. Tak sampai 10 minit dah selesai urusan. Faham tak faham tuan-tuan? Itu namanya apa tuan-tuan? Syafaat. Faham tak faham tuan-tuan? Itu namanya syafaat. Tak payah beratur. Ini kita di akhirat tuan-tuan beratur panjang. Tiba-tiba Nabi panggil orang ramai beratur. Kita pun beratur buat bertoya kan. Tiba-tiba Nabi cari kita. Mana orang yang sebut nama aku kat dunia? Dia panggil nama kita. Sini. Muhammad sini. Hafiz sini. Siapa nama? Lantar. Sini. Panggil seponan sini. Masya-Allah panggil aku. Seronok tak seronok tuan-tuan? Subhanallah. Ini yang kita nak tuan-tuan buat. Tapi bagaimana? Sebab tuan-tuan di akhirat nanti tuan-tuan buat. Bila kita dapat syafaat Nabi, kita dapat surat sokongan Nabi. Dia macam surat sokongan lah tuan-tuan. Surat sokongan ni pergi interview tu buat dada je. Faham tak faham tuan-tuan? Itu tak pakai tuan-tuan. Kadang-kadang tak pakai. Borang boleh. Tapi dapat surat sokongan. Panjang. 20 surat dah sign tuan-tuan. 20 surat sampai belakang. Panjang. Jalan. Ada kerja hampir contoh tuan-tuan. Tapi tak masalah. Kalau itu bagus, okey. Apa saya kongsikan tuan-tuan? Di akhirat nanti nak masuk ni tuan-tuan, tempat mahkamah Allah Ta'ala ni, dia macam kita nak keluar highway. Faham tak faham tuan-tuan? Tuan-tuan jangan kata macam pernah pergi. Tak, aku tak pernah pergi tuan-tuan. Ini analogi. Analogi ni perumpamaan. Kita nak keluar highway ni tuan-tuan, kita ada 3 pintu. Betul tak betul? Satu jenis yang smart tag. Tuan-tuan tahu smart tag? Smart tag ni tuan-tuan, berhenti ke tak berhenti? Tak payah berhenti. Tak payah buka tingkap, tak payah berhenti. Tuan-tuan jalan. Pijak dia punya panas, jalan. Yang paling bahaya kadang kereta bukan main mata belalang, tapi terhenti. Sebab apa? Bateri lemah. Memang menyirat tol aku tuan-tuan. Aduh kacau. Orang sebelah lagi cepat daripada kita tuan-tuan ya. Nunggu. Tak apalah. Tapi smart tag ni tuan-tuan tanpa hisap. Faham tak faham tuan-tuan? Di akhirat nanti ada tak golongan orang tanpa hisap tuan-tuan? Itu orang smart tag tuan-tuan. Dia lalu je pun. Malaikat tak sempat tanya. Faham tak faham tuan-tuan? Malaikat pun nak catat. Jangan. Takut mereka catat sebab ada cop syafaat Nabi SAW. Faham tak faham tuan? Ini bahasa mudah. Malaikat nak tanya banyak pun. Jangan. Dia ni geng-geng Nabi ni, jangan. Ni geng-geng Muhammad ni, jangan. Dapat sokongan. Kita tunjuk belagak malaikat. Jalan. Tuan-tuan, tanpa hisap. Seronok tak seronok tuan-tuan? Ini yang kita nak. Yang kedua tuan-tuan, pindah yang kedua. Golongan sebelah tu pula, golongan touch and go. Touch and go kena berhenti tak tuan-tuan? Kenalah, nak kalau jauh tuan-tuan. Tangan tak sampai, guna penyepit lalat. Faham tak faham? Penyepit lalat tu. Letak tak saya ujung ni. Belakang tuan-tuan. Saya pernah jumpa.
Pernah jumpa, paling tak tahan tuan-tuan. Dia buka tingkap tak sampai. Makcik, tak sampai macam mana ni? Dia buka pintu, keluar ke handbrake. Lagi menyusahkan aku tuan-tuan. Dia tak tahu lah, itu je dia sampai. Apa tak kongsikan tuan-tuan? Tak senggol ni, dia kena berhenti, betul tak? Tapi lama ke kejap tuan-tuan? Kejap je, kejap. Dia tak lama mana pun. Dia berhenti, dia touch time, jalan. Seronok tuan-tuan. Ini golongan, dia kena hisap tapi tak lama. Faham tak faham tuan-tuan? Sebab apa? Reta dia tak banyak sangat. Banyak pun dia banyak infak. Faham tak faham tuan-tuan? Dia banyak reta dia. Dia infak, aku kahwin. Faham tak faham tuan-tuan? Haji lah. Tak, tu dulu kahwin. Yang kahwin datang tak tahu bila tuan-tuan. Tapi kau nak sponsor dia lah. Tapi yang suruh kahwin. Faham tak faham tuan-tuan? Saya bukan takut bini. Tapi bini menakutkan tuan-tuan. Apa tu nak kongsikan buat ya? Duit banyak, infak. Bini banyak, semua okey. Malaikat, dia nak jalan, dia nak tas saja, tiba-tiba malaikat lelek. Kau ni duit banyak, mana pergi? Infak, semua. Okey, bagus. Lepas, duit lepas, reta lepas. Tiba-tiba rumah banyak ni, lepas. Zaman muda buat apa? Oh, memang baik. Zaman muda ni memang suka buat baik, beribadah cukup, semua apa-apa. Aurat lepas, semua okey, lepas. Malaikat tak tanya banyak, semua lepas. Berapa kategori tu lepas? Bini berapa? 4. Dahsyat. Okey tak semua? Okey malaikat. Ya. Panggil seorang-seorang bini dia tuan-tuan. Panggil seorang bini pertama. Bagus. Malaikat perform. Jalan. Malaikat bini kedua semua okey. Okey, lepas. Kena tanya. Dia ada hisap. Tapi lama ke kejap tuan-tuan? Kejap. Okeylah. Yang paling kesian tuan-tuan, golongan yang ketiga tuan-tuan, ini golongan yang tak ada apa-apa. Faham tak faham tuan-tuan? Yang dia guna apa dia? Guna cash. Faham tak faham tuan-tuan? Paling menyikap kalau shilling tak cukup. Faham tak faham tuan-tuan? Aduh, tak cukup pula duit balik. Tuan-tuan, ini orang yang guna kad tu tuan-tuan. Yang paling bahaya pula kalau kad tu hilang. Faham tak faham tuan-tuan? Tiba dah confident dah kat cari mana kad aku. Hari tu kat kunci. Rupanya anak dia bawa main dah tergelit bawah kursi tuan-tuan. Buka 4 pintu cari. Oi, panjang cerita. Setiap satu sen kena audit. Macam kena audit lah tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, dekat dunia ni, akhirat begitulah tuan-tuan. Sibuk nak tanya mana rumah muda berapa? Larut. Contoh tuan-tuan. Mengarut. Pergi tulang, pergi cocok dengan langit. Contoh tuan-tuan. Pergi karaoke, la ilaha illallah. Pusat urut tu pergi. Malaikat catat semua dah hantar report kan tuan-tuan. Pergi tu jam tuan-tuan nak audit banyak betul. Duit banyak, mana pergi? Bawa katil, bawa tilam, buat apa? Nipu, riba, rasuah. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Itu sebab yang banyak tanya. Akhirnya lepas ke tak lepas tuan-tuan? Lepas dah juga. Orang macam kalimah la ilaha illallah, insya-Allah masuk syurga betul tuan-tuan ya. Tetap masuk, tapi lama ke kejap tuan-tuan? Dah lama. Tanya lama-lama. Orang smart tag tu dah lepas tanpa hisap. Orang yang hisap sekejap tu touch handphone lepas. Dia lama. Dia tanya macam-macam. Satu sen pun mana pergi? Kena audit. Banyak. Tuan-tuan, takut ke tak takut tuan-tuan? Saya cakap, saya kalau baca bab kiamat ni tuan-tuan takut. Kita takut kategori yang tadi tu tuan-tuan. Yang lagi takut bila kad hilang itu lagi takut tuan-tuan. Bahaya. Tiba-tiba malaikat kata, bahaya benar lah tuan-tuan jawab. Campak. Ke neraka tu. Nama 9 kali tuan-tuan. Itu sebab ibadah tuan-tuan. Kita kena muhasabah diri kita. Nak dapat syafaat Nabi, bagaimana tuan-tuan? Saya kongsikan tuan-tuan, ada 3 cara untuk mendapat syafaat Nabi. Ini paling mudah. Amalkan 3 ini paling mudah. Tuan-tuan, okey ke lagi semua? Okey ke? Lalu 8, 3, 4 tuan-tuan. Saya mula dari 7, 3, 5. Faham tak faham tuan-tuan? 7, 2, 5, 7, 3, 5. Ni dah sejam. Okey ke? Jawab tadi okey ke? Dalam keliling sejam ni tuan-tuan ya. Tapi sikit lagi boleh lah tuan-tuan ya. Saya sekali datang kan, kalau nak lagi kuliah lah tuan-tuan ya. Tapi yang bukan daya, kita doa yang baik-baik insya-Allah. Sikit lagi boleh tuan-tuan, sampai berapa? 10 boleh? 10. Tuan-tuan jangan duduk tu nak balik tuan-tuan. 10 lama benar nak buat apa? Tuan-tuan rumah sekarang ke? Saya jauh tuan-tuan. Jadi bayar tuan-tuan, 3 perkara syafaat Nabi SAW. Apa dia bayar tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, banyakkan selawat. Banyakkan apa? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Pernah dengar ayat ni tuan-tuan? Biasa hari Jumaat, ibu-ibu tanya suami kita, bang betul ke bang ustaz kata hari Jumaat ada Bilal baca? Tak ustaz tu ya ya on. Padahal waktu tu dia dah check in. Faham tak faham tuan? Dia dah terapung dah tuan-tuan. Dia terapung dah. Dah jauh dah. Sampai langit ke-7 dah tuan-tuan dia terapung. Orang cocok je. Hormat dia. Faham tak faham tuan-tuan?
Sabar je. Satu hafah pun tak dengar. Rugi tuan-tuan. Walaupun dapat pahala duduk iktikaf, tapi rugilah. Tak dapat dengar khutbah, rugi tuan-tuan. Bilal baca, khatib pun baca pada khutbah kedua. Perasan tak tuan-tuan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas. Allah dan malaikat selawat ke atas Nabi. Kita ni kenapa tak nak selawat? Sebab banyak Allah dan malaikat selawat ke atas Nabi. Dan Allah teruskan fasa seterusnya dalam ayat Allah ini, surah Ahzab ayat 56. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa makna ya ayyuhallazina amanu tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan ni faham tak faham ni? Ustaz, jangan tanya boleh tak? Ceramah-ceramah je lah. Biasa ceramah itu tuan-tuan. Dia tanya, dia jawab. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Biasa gitu lah. Ceramah dia jawab. Saya 2 hari lepas tuan-tuan, saya ceramah dekat Kem Mahkota Keluar. Saya ceramah dalam Kem Mahkota tuan-tuan. Semua askar. Semua askar. Bila kita tanya, lagi dia diam. Dia askar. Depan pula ada dia punya corner. Kena lah. Tak dah apa nama tuan-tuan. Pegawai pemerintah dia dekat depan. Semua takut nak menjawab. Bila saya cakap, semua seram aja. Itu sebab saya kata, saya orang awam, bukan orang tentera. Tenteranya susah tuan-tuan ni. Saya terkejut. Tengah makan ni tuan-tuan. Kadang tengah makan, kadang bila ada pegawai dia, dia tengah sembang dengan kawan dia, terkejut. Apa jawab macam tu Oh, dahsyat tuan-tuan. Saya tak boleh hadam macam tu tuan-tuan. Ada askar kat sini tuan-tuan. Respect lah tuan-tuan. Dahsyat. Saya banyak kali cakap dengan mereka, terima kasih semua askar. Sebab tuan-tuan dah semua ni, saya kata yang askar tu, tuan-tuan lah menjaga ketenteraman negara kita. Betul tak tuan-tuan? Saya cakap terima kasih kat mereka. Walaupun mereka rasa tak ada perasaan dengan saya tuan-tuan. Mereka relax, dia dengar orang. Tapi bagus dia orang ni. Seronok tuan-tuan. Sebab yang sebut saya kakak. Ceramah mereka. Pelik lah tuan-tuan. Dia datang macam tu. Bila, dahsyat. Dah cerita lebih lah tuan-tuan. Tapi itu ceritanya. Dah nak habis lah tuan-tuan. Jadi apa ya? Ya ayyuhallazina amanu. Apa maknanya? Yes. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan puan, ayat ini Allah tujukan kepada siapa? Siapa orang beriman? Kita. Siapa orang beriman tuan-tuan puan? Kita. Bila mana baca ayat ini? Ya ayyuhallazina amanu. Allah cakap dengan aku. Tuan-tuan, rasakan Allah berbicara dengan kita. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikan penghormatan yang terbaik. Subhanallah. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan bila pengantunkan habis ayat tu kita pun selawat Allahumma salli alaihi Muhammad. Khatib kat dalam mimbar tuan-tuan diingatkan untuk selawat, kita pun selawat Allahumma salli alaihi Muhammad. Tuan-tuan puan, banyakkan apa? Selawat. Banyakkan selawat. Allahumma salli alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ustaz, panjang benar. Pendekkan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, panjang lagi. Pendekkan Muhammad. Faham tak faham tuan-tuan? Nanti Muhammad Azamuddin yang datang tuan-tuan. Janganlah. Ini kerekut. Kalau menyanyi bukan main seronok tuan-tuan. Minta maaf cakap ya. Saya sensitif tuan-tuan. Kadang-kadang pernah saya ngajar tuan-tuan. Budak-budak ini jam sama-sama budak TikTok ni tuan-tuan. Bukan percaya. Tuan-tuan tahu TikTok tuan-tuan. Saya tak tahu je semua tuan-tuan. Saya tengah mengajar tiba-tiba dengar lagu Mipa Zuzuzu Mipa La ilaha illallah. Tuan-tuan faham tak faham tak tuan-tuan. Ini budak-budak Mipa Zuzuzu dia nyanyi tuan-tuan. Belum lagi semalam bobo di mana bobo La ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau nyanyi bukan seronok kita menyanyi. Tetapi kenapa tuan-tuan buat nak selawat kena cool. Nabi kata apa tuan-tuan dalam hadisnya? Mahfumnya tuan-tuan, al-bakhilun. Terbiasa saya juga tuan-tuan. Ini kena sentas nanti tuan-tuan. Al-bakhilun tuan-tuan. Biasalah ceramah macam itu. Dalam TV orang tak nampak dia, faham tak faham tuan-tuan. Sebenarnya dia lap kamera tu tuan-tuan. Apa tu rekonsi kata? Al-bakhilun, Nabi kata orang yang bakhil, orang yang kerekut. Tuan-tuan, pernah dengar tak? Haji bakhil. Pernah dengar haji bakhil tuan-tuan? Haji bakhil dan kerekut tuan-tuan. Bila mana cikgu Ros datang, tak siapa nama cikgu dia kan? Budak-budak jangan bagi. Tuan-tuan, orang yang bakhil ni Nabi kata, apabila dia sebut namaku, dia tidak mahu berselawat. Allahumma salli alaihi Muhammad. Itu sebab dibayang, sebutnya nama Nabi, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selawatlah. Hari ni tuan-tuan puan agak-agak dah berapa puluh kita berselawat. Saya cakap ke diri saya. Berapa dah KPI kita selawat? Jangan jawab tuan-tuan puan, jawab dalam hati. Setiap hari tuan-tuan kita kena merancang ibadah kita. Saya selalu nyatakan dalam mana kuliah saya. Kehidupan kita ni tuan-tuan perlu dirancang.
Orang yang gagal untuk merancang adalah merancang untuk gagal. Ya, tuan ya, faham ke tak faham ya? Marilah come to me. Tuan puan, tak, itu guru kami tuan. Saya selalu WhatsApp dengan beliau tuan. Saya banyak belajar dengan Datuk Dr. Farida Kamsah ni, belajar dahsyat ni tuan ya. Apa saya kongsikan bayar? Inilah peranan kita. Rancang satu hari nak selawat berapa puluh? Paling kurang mungkin paling kurang 50 kali. Paling kurang 50 kali. Subuh 10, Zuhur 10, Asar 10, lepas Maghrib 10, lepas Isyak 10. Dapat tak 50 tuan-tuan? Dapat. Ustaz, apa barang 50? Sikit penuh. Habis nak berapa? 10,000 Ustaz. Bagus 10,000. Tapi jangan bertahan 10 hari. Dia faham tak faham tuan-tuan? 10 hari je. Betul hari ke sebelah mulut dah berbuih dah. Malas selawat. Tak dapat apa. Menang aja tuan-tuan. Sebab ibaratnya Nabi kata apa? Amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang sedikit tetapi apa dia? Istiqamah, berterusan, konsisten. Walaupun satu hari 50 selawat kita tapi bertahan sampai 50 tahun. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Tak masalah. Tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan jenis otak yang memang ingat, memang orang gifted, tuan-tuan dia memang otak dia ni dahsyat. Dia banyak partition tuan-tuan. Tuan-tuan kita belajar ilmu otak tuan-tuan. Malah nak cerita kat sini tuan-tuan. Ilmu otak ni tuan-tuan ada satu otak ni tuan-tuan menyebabkan kita terlupa. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang orang kata kena pukau. Dia bukan kena pukau. Bila kita bercakap ada orang tu beli je. Faham tak faham tuan-tuan? Ya? Saya berniaga pun biasanya laku. Faham tak faham tuan-tuan? Ya? Kalau aku berniaga, tuan-tuan belilah apa-apa tuan-tuan. Ya? Saya biasa kalau berniaga laku tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Memang tu sebab saya tak jadi ahli perniagaan yang betul lah. Saya kalau berniaga insya-Allah laku tuan-tuan. Banyak kita, dia ada satu teknik memukau tuan-tuan. Bagaimana kita nak mukau kat? Itu sebab saya biasa kadang-kadang kalau sidi workshop tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Ya? Bila aku keluar ramai orang beli. Bukan sebab aku tuan-tuan ya. Tapi sebab orang beli itu sebab dia memang suka produk tu lah. Saya takkan jual produk ngarut. Baik. Apa saya kongsikan bayar? Kalau orang tu hebat sangat, dia selawat Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli. Dia boleh otak, dia boleh ingat. Allahumma salli. Mana satu, dua, tiga. Berapa kali dia selawat, boleh jadi guna otak. Faham tak faham tuan-tuan? Tapi ustaz, tak boleh lah ustaz. Kita ni orang awam, orang biasa. Paling kurang guna apa tuan-tuan? Manik tasbih. Betul lah? Manik tasbih ni, kita ambil manik tasbih, letak kat tangan, paling kurang kita ingat. Ni Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Dapat pahala tuan-tuan. Jangan kita gantung aja kat dalam kereta. Faham tak faham? Orang kita ni suka gantung kat cermin, betul tak? Kenapa gantung kat cermin? Ustaz, nampak macam Islam sikit. Kalau nampak betul Islam, gantung kat leher lah tuan-tuan. Bagi yang besar, Allah SWT. Itu orang pakai ihram kuning, tetap faham tak faham? Lagi besar. Besar. Itu besar tuan-tuan, kongfu lagi tuan-tuan. Oh, boleh lekop lagi dahsyat tuan-tuan. Ini yang memang minta cinta Cina tuan-tuan. Apa yang nak kongsikan bayang? Yang ada dalam kereta tu, gunakan untuk apa? Zikir. Tengah parking tuan-tuan, ataupun tengah traffic light merah, ambil dekat tu tuan-tuan. Allahumma salli Allah. Dapat pahala tak tuan-tuan? Manfaatkan. Ini jangan pula bila parking apa trafik merah, jam. Nampak orang sebelah itu kat tikap. Allahumma salli Allah. Itu tak pakai tuan-tuan. Tak dapat apa. Yang penting bayar. Ustaz, kadang-kadang guna manik zikir tu ustaz, lari lah ustaz. Tengah manik-manik dah tak tahu dah pusing ke mana. Faham tak faham tuan? Pusing macam tak jumpa dia punya masjid. Faham tak faham tuan? Allahumma salli. Tak jumpa kubah, mana kubah ni? Tak jumpa. Patut kubah tu 33. Faham tak faham tuan? Kubah tu tangga lah nak gigit tuan. Apa? Tuan-tuan, sekarang ada teknologi. Guna yang ada digital, betul tak? Salah ke tak salah? Tak salah. Guna digital. Sekarang macam-macam mana yang cantik-cantik, manik-manik, letak kat tangan. Allahumma salli Allah. Dapat pahala. Jangan tengah solat pun Allahumma salli Allah. Tak betul. Kalau letak kat tangan tengah solat, jangan zikir. Itu sebab bayang panjang cerita, macam cerita lepas lebih lah tuan-tuan. Yang penting bayang target selawat kita berapa? Ini satu hari. Kita nak Nabi di akhirat, Nabi kenal kita, Nabi panggil nama kita. Dekat dunia, kita kena sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Tak kira tuan-tuan, beritahu pasangan kita yang ingatkan dia, yang hari ni insya-Allah mulai hari ni habis ceramah ni, abang nak selawat atas Nabi 30 kali. Saya tolong ingatkan satu hari 30 kali. Ingatkan abang ya. Tuan-tuan, bila esok ni isteri kita sebelum tidur tanya, "Bang, dah berapa selawat abang?" Baru 20 lah ya. Cepat berikan bang 10 lagi. Boleh tak macam itu tuan-tuan? Luar biasa. Beramal. Jangan kita pula beragak. Awak sibuk tanya saya, awak pergi syurga, awak pergi pasal. La ilaha illallah. Jangan begitu. Itu sebab dibayar terterompat selawat atas Nabi. Itu yang pertama. Ada lagi berapa tuan-tuan? 2 dah tak lama-lama lah tuan-tuan. Ya. Bila pukul 8.45. Sikit lagi je.
Sikit lagi Ji. Yang kedua tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak Nabi kenal kita? Banyakkan baca hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, banyakkan selawat. Kedua, banyakkan baca hadis Nabi. Tuan-tuan, dekat rumah biasa orang ada Quran. Betul tak betul? Ada Quran. Baca tak baca tu cerita lain. Faham tak faham? Ustaz, saya memang ada tapi tak pernah baca pun. Betul tuan-tuan. Sejak kahwin 20 tahun yang lalu Ustaz, memang ada. Berkabut. Buka dalam tu, cicak berkampung tak tuan-tuan. Bertalur beranak pinak, cucu cicit dia ada dalam tu tuan-tuan. Tak pernah buka. Ibu ayah, mesti kita ada Quran kat rumah. Betul tak betul? Kalau tak ada Quran macam pelik. Cuba lepas ni tuan-tuan, dekat rumah juga kena ada kitab hadis tuan-tuan. Cuba lah. Hadis Nabi, paling kurang tuan-tuan cari hadis 40. Kita di Johor ni tuan-tuan dah khas belajar Matan Arba'in, Imam Nawawi hadis 40. Ataupun Syama'il Muhammadiyah, hadis berkaitan tentang sosok tubuh Nabi, Imam Tirmizi. Tuan-tuan, cuba ada dekat rumah. Letak hadis, kita hadis kat rumah. Ataupun sekarang ni tuan-tuan ada apps, application dalam Instagram ataupun mana-mana Twitter ke tuan-tuan tengok one day one hadis. Satu hari satu hadis. Bangun tidur tuan-tuan buka, baca hadis tu. Tak ngerti baca Arab, baca apa dia tuan-tuan? Makna Melayunya. Insya-Allah ada barakahnya tuan-tuan. Jadi kalau kita nak barakah, baca hadis Nabi. Quran itu mestilah kena baca. Hadis juga cuba baca. Boleh tuan-tuan? Itu yang kedua ibu ayah tuan-tuan. Kita nak Nabi kenal kita dapat syafaat. Dan ketiga tuan-tuan, ini juga yang paling penting dan manusia jarang ingat. Apa dia? Menghayati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayati sirah Nabi tuan-tuan. Kita biasa tuan-tuan dekat rumah ada macam-macam sejarah, biografi tokoh-tokoh hebat. Tapi jarang sekali tuan-tuan kita letak rumah kita ada buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kita ada pemain bola tak siapa, Mak Yu tak semua Yoyo, semua ingat tuan-tuan. Kalau penyanyi-penyanyi Korea tu Jungkook, Jongman, Jongkan, Jongkik, semua kenal tuan-tuan. Taman cakap budak-budak ini jam tuan-tuan. Woi dahsyat, Blackpink apa? Berderah lagi. Macam-macam Oppa Gangnam Style semua ingat. Tapi tuan-tuan kat rumah jarang sekali ada kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang tuan-tuan carilah sirah Ar-Rahi Al-Maktum. Saya kuliah tuan-tuan biasa di Majlis Sungai Mati, Masjid Rawang, Majlis Surau 3 bagai-bagai tuan-tuan. Saya bawa kitab sirah tuan-tuan. Sagil paling jauh dia saya pergi, saya baik 3 lah. Saya bawa kitab sirah tuan-tuan Ar-Rahi Al-Maktum. Kita nak apa? Kita kenal Nabi. Kenal Nabi bukan saja kenal dari segi sosok tubuh Nabi, tetapi kita nak kenal Nabi bagaimana perjuangan dan dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan puan, Nabi berdakwah sangat luar biasa. Itu sebab ibu ayah, saya pernah terbaca kisah tuan-tuan, bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Tuan-tuan kenal Hamzah tuan-tuan? Hamzah Asadullah, pak saudara Nabi yang hebat, mendapat gelaran Sing Allah, merupakan penghulu para syuhada. Macam mana dia masuk Islam tuan-tuan? Ada diceritakan dalam kitab Ar-Rahi Maktum. Panjang ceritanya, tuan-tuan kena kaji sendiri nak tuan ya. Ini homework buat kat rumah tuan. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam? Bagaimana? Kalau kita tak belajar sirah, mana mungkin untuk kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana mungkin kita nak tahu sosok tubuh Nabi bagaimana? Itu sebab tuan-tuan kalau tuan-tuan baca sirah, tuan-tuan akan jumpa apakah makanan ketebaran Nabi, apakah buah ketebaran Nabi. Nabi suka makan labu tuan-tuan. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi suka makan labu. Saya dulu tuan-tuan tak suka makan labu. Bila saya belajar tuan-tuan, Nabi suka makan labu tuan-tuan. Saya berusaha untuk suka makan labu. Kenapa? Kerana yang suka makan labu siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW. Cubalah. Sahabat ni tuan-tuan, dia punya sayang Nabi luar biasa. Nabi pernah lalu satu tempat tuan-tuan. Ini biasa kita dengar tuan-tuan. Nabi tunduk tuan-tuan. Zaman Nabi dulu sebab ada pokok rendah. Faham tak faham tuan-tuan? Nabi tunduk. Sahabat dan semua tengok. Dan sahabat yang tengok tu tuan-tuan, bila lalu kat situ dia akan tunduk walaupun tak ada pokok pun tuan-tuan. Kerana apa? Kerana apa tuan-tuan? Yes, cinta Nabi SAW. Cinta Nabi ni tuan-tuan bukan saja kita sambut maulid semata, tetapi kita cinta Nabi kerana apa? Kerana kita nak ikut apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ada orang tuan-tuan jangan jadi seperti siapa? Abu Lahab. Kisahnya tuan-tuan dalam sirah Nabi SAW. Abu Lahab ketika mana Nabi lahir tuan-tuan dan puan, Nabi lahir aja, Aminah melahirkan Nabi SAW. Abu Lahab ni tak tahu. Tapi yang dia tahu Abu Lahab siapa tuan-tuan? Nama hambanya Suhaibah. Suhaibah ni beria lari, dia panggil, Tuhan nak Lahab, Tuhan nak. Ini bahasa saya, faham tak tuan-tuan? Tuhan Abu Lahab, Tuhan Abu Lahab. Kenapa Suhaibah? Tuhan dapat anak saudara baru. Wih, ya ke? Dia kata siapa? Aminah, anak Abdullah. Wih, laki buat, laki. Bagus. Disebabkan kau Suhaibah, engkau cerita tentang kelahiran anak saudara yang aku sayang ni, maka aku buat apa tuan-tuan?
Dia memerdekakan Suhaibah, tuan-tuan. Dan Suhaibah menjadi ibu susuan Nabi pertama sebelum datangnya Halimatus Sa'diyah daripada perkampungan Bani Sa'ad. Ini panjang ceritanya. Dan Abu Lahab ni seronok. Dia buat apa, tuan-tuan? Dia buat makan-makan, tuan-tuan. Dia korbankan 100 ekor unta. Korban beri makan ramai-ramai untuk orang Quraisy. Kerana apa? Menyambut kelahiran Nabi SAW. Tapi bila Nabi membawa kalimah La ilaha illallah, adakah Abu Lahab ikut, tuan-tuan? Tidak. Dialah orang pertama yang menghina Nabi. Nabi naik atas bukit Safa, tuan-tuan, ketika umur Nabi 40 tahun. Kemudian selepas itu Nabi mendapat wahyu, tuan-tuan, untuk berdakwah secara terang-terangan ketika tahun keempat kerasulan. Nabi naik atas bukit Safa. Abu Lahab orang pertama kata, celaka kau. Kau cerita benda ni semata-mata kumpulkan kami sebab cerita pasal la ilaha illallah ni, tak payah. Tuan-tuan, turunnya surah Tabbat Yada. Ingat tak, tuan-tuan? Menceritakan kecelakaannya Abu Lahab ini, tuan-tuan. Ini dahsyat ni, boy. Jadi maknanya, tuan-tuan, kalau kita kaji sirah, kita akan kenal Nabi SAW dan kita akan merasai pengorbanan Nabi SAW. Itu sebab, tuan-tuan, kita sayang Nabi, bukan saja kita mengikut Nabi betul, ikut Nabi dengan sunnahnya, ridanya, sebab betul, tak ada masalah. Tetapi, tuan-tuan, ikut juga Nabi dengan akhlaknya yang luar biasa. Dengan jiran tetangga, jangan bergaduh. Hidup dengan masyarakat, adil dalam melakukan kebaikan. Hidup dengan masyarakat, kena bantu orang. Ini yang Nabi ajar. Itu macam-macam, tuan-tuan. Panjang ceritanya. Jadi sekarang itu dahululah, tuan-tuan puan. Saya di Ibayang, tuan-tuan puan, guru kami dah ajar orang. Kalau ceramah biasa kena tengok 3 muka, tuan-tuan puan. Muka yang pertama tengok muka audiens. Tuan-tuan tak faham, tuan-tuan? Kalau muka audiens tu pertama excited, yang kedua dah macam tempe, berhenti je lah. Faham tak? Itu muka dah macam betul. Nak suruh berhenti lah, tuan-tuan. Muka yang kedua, tuan-tuan, kena tengok muka jam. Faham tak faham, tuan-tuan? Ini muka jam. Dan saya nanti orang tengok, saya tengok jam. Saya tengok jam, mana berhenti lah. Yang paling ketiga, tuan-tuan, ini mandatory. Dia tak boleh landing baik-baik, tuan-tuan. Kena terkejut, ikut payah kecut. Faham tak faham, tuan-tuan? Ya? Iaitu tengok muka pintu. Faham tak faham, tuan-tuan? Ya? Saya tengok pintu, saya tengok pintu. Berhenti je lah, tuan-tuan. Ya? Ini guru kami ajar. Jadi, tuan-tuan rampas, dan itu dahulu perkongsian saya. Ingat 3 benda ni, tuan-tuan. Banyakkan selawat. Yang kedua apa? Semua orang kat bandar baru tangkap ni, semua dah duduk syurga dah ni. Dah duduk dah syurga ni. Tiba-tiba, tuan-tuan, ada seorang teringat. Ingat tak dulu? Waktu kita ceramah Maulid tahun 2020 pandemik COVID tu, kita ada jemput ustaz tu datang. Mana dia, Rek? Ini, tuan-tuan. Tiba-tiba, tuan-tuan dah masuk syurga, tak nampak aku. Tolong minta Allah Ta'ala, request Allah Ta'ala, berilah panggil saya. Boleh, tuan-tuan, ya? Mantau takut aku ke neraka, nak bersebilah, tuan-tuan, ya? Takutlah. Penceramah ni paling banyak, tuan-tuan. Paling banyak, takut. Dia dah kata tu je lah, tuan-tuan, ya? Jadi, bayang, kalau tuan-tuan dah masuk syurga, nampak, tak nampak saya. Mana saya kari ni, tak nampak pun dia ni. Request dengan, ya Allah, tolonglah, dia dulu pernah ceramah kat kampung kami, tolonglah panggil dia masuk syurga, ya Allah. Boleh, tuan-tuan puan? Saya mohon kepada tuan-tuan puan, doakanlah saya, moga kita sesama insya-Allah masuk syurga, tuan-tuan puan. Duduk kembali ke kampung asal kita dahulu. Boleh, tuan-tuan puan? Ya, sekali itu dahulu daripada saya, tuan-tuan puan. Saya minta maaf, salah kata, terlajak bicara, terkutuk, terkata, terhina, terhedik mana-mana pihak. Moga-moga tuan-tuan puan mendapat manfaat. Sejam lebih kita bersama pada hari ini, insya-Allah ada manfaatnya. Carilah, tuan-tuan, kepenatan melakukan kebaikan di dunia ini. Kepenatan akan hilang setelah kita duduk, berehat, tidur dan sebagainya. Tetapi pahala, tuan-tuan puan, akan terus kekal sampai ke syurga. Amin, insya-Allah. Keseronokan melakukan maksiat, tuan-tuan puan, memang seronok mengumpat orang, kutuk orang, maki orang. Jadi saya berterumpa, maki dan sebagainya. Seronok, tuan-tuan. Tetapi dosa itu akan kekal sampai kiamat selagi mana, tuan-tuan puan, kita tidak mohon ampun kepada itu dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh, tuan-tuan puan? Jadi sekali itu dahulu perkongsian saya. Dan di luar sana, tuan-tuan puan, saya tak tahu kawasan mana luar surau sana, saya ada bawa satu minyak, tuan-tuan puan. Minyak itu bukan minyak senyonyong, faham tak? Minyak tu minyak untuk melegakan, tuan-tuan. Saya produk orang kita lah, Bumi Putra kita jual, tuan-tuan. Minyak aromaterapi serai wangi, tuan-tuan. Tuan-tuan pening kepala, sesama, resdung, ngantuk dalam perjalanan, tengah belajar mengantuk, tuan-tuan, tuan-tuan sapu je, insya-Allah. Kalau mak saya, tuan-tuan, dia memang suka sapu kat tengkuk, dia melegakan, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sakit, Allah beri sakit. Kita sihat, siapa beri sihat? Allah SWT. Jadi saya bawa minyak tu, tuan-tuan, original serai wangi. Dia menyegarkan, ada tester, tuan-tuan boleh cuba lah, insya-Allah. Dia menyegarkan pernafasan kita, insya-Allah. Ada minyak serai wangi dan juga aromaterapi herbal.
Tuan-tuan buka dia cium, segannya tu tagline dia tuan-tuan ya. Dekat botol tu ada muka saya tuan-tuan, tapi jangan cium dia, faham tak apa tuan ya. Tuan-tuan cium aja lah minyak tu, faham tuan-tuan ya. InsyaAllah Allah bagi sehat, Allah bagi baik insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan boleh dapatkan produk saya di luar sana insyaAllah. Okey, terdahulu perkongsian saya, minta maaf ibu-ibu ayah semua, maafkan saya tak semua? Maafkan saya tak semua? Terima kasih tuan-tuan, terus kita menjaga SOP. Apa pun berlaku lepas ni tuan-tuan, Bangkali mungkin kita tak tahu apa yang berlaku, masjid suruh tak boleh pergi dan sebagainya. Tuan-tuan bawa tenang, jangan panik, berdoa walaupun di rumah dan sebagainya, kita jaga elok-elok. Boleh tuan-tuan ya? Memang apa boleh kita buat, nak marah pun tak tahu nak marah siapa, mengadulah kepada Allah SWT. Mungkin di kalangan kita ada doa yang sangat makbul tuan-tuan. Malam-malam ibu ayah, doa nangis-nangis minta dengan Allah. Ustaz, saya dah buat ustaz dalam tak dapat. Itu sebab Allah nak suruh kita buat lagi. Faham tuan-tuan? Kita buat lagi dan insya-Allah Allah pelihara kita semua. Amin insya-Allah. Allah jaga kita, jaga semua insya-Allah daripada wabak ini. Moga-moga Allah rahmati dan berkat itu insya-Allah dengan Nabi SAW Allah bantu kita. Amin insya-Allah. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa. Ada rezeki kita jumpa lagi. Tuan-tuan puan dapat sesuatu tak hari ini? Dapat insya-Allah. Moga itu ada kebaikan dan manfaat di dunia dan akhirat. Amin insya-Allah. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita semua. Astaghfirullahalazim. 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 Ghafurur rahim. Na'udzu billahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana walwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihan kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Jangan kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kasihan kedua ibu ayah kami seperti mana mereka masih kami suatu kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami ibu dan ayahnya telah pergi buat selamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga-Mu yang abadi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang dapat mendoakan kami ketika kami di alam kubur nanti ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang dapat mendoakan kami ketika di akhir zaman nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah kami dan seluruh ahli keluarga kami dan jiran tetangga kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkati dan rahmatilah pasangan-pasangan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang pasangannya telah pergi buat selamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga abadi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini ya Allah. Jauhkanlah persengketaan di antara kami ini ya Allah. Jauhkan kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada wabak penyakit yang berjangkit ini ya Allah. Peliharalah kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami menyebut kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ketika akhir hayat kami nanti ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami menyebut kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati dan berkatilah seluruh mereka yang menyumbang dalam menjayakan majlis yang baik pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati dan berkatilah mereka semua ahli qaryah Surau Al-Hana pada Baru Tangkak dan sekitarnya juga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Mudahkanlah urusan akhirat kami nanti ya Allah. Jangan kami dalam fitnah Dajjal ya Allah. Jangan kami dalam fitnah dunia ya Allah. Jangan kami dalam fitnah akhir zaman dan fitnah kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Kami bermunajat bermohon pada malam yang penuh barakah pada malam ini ya Allah. Kami nyembur maulid Rasul pada malam ini ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Kami menyumbang semata-mata kerana-Mu ya Allah. Engkaulah Ar-Razzaq yang berikan rezeki kepada kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, Engkaulah Al-Qawi yang maha kuat ya Allah, untuk menerima segala ujian yang akan kami timpa ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Mudahkan urusan kami untuk syafaat Nabi kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, kepada Engkau kami menyembah ya Allah, kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, jauhkan kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Rahmatilah seluruh mereka yang hadir dan juga tidak dapat hadir di luar sana ya Allah. Mereka menyumbang dan juga menginfakkan hartanya untuk menjadikan majlis maulid pada malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, panjangkan umur kami dengan iman ya Allah, mewahkanlah rezeki kami yang berkat ya Allah. Berikan Engkau kami bermohon ya Allah, makbulkanlah rintihan dan doa kami pada malam ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, banyakkan berdoa pada ketika ini. Para malaikat berpusu-pusu naik ke langit, mengangkat doa-doa kita dan juga mencatat nama-nama kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, teruskan bermunajat. Apa pun yang berlaku selepas ini, tuan-tuan, kita kena istiqamah dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya, tuan-tuan. Apa pun yang penting sabar, insya-Allah. Nabi kata apa? Ajabnya orang beriman ini, tuan-tuan, apabila dia mendapat nikmat dia bersyukur, apabila dia mendapat musibah dan ujian dia bersabar. Inilah kebaikan untuk mereka. Insya-Allah, tuan-tuan, moga-moga itu semua baik untuk kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada seluruh jawatan kuasa surah Al-Hana Bandar Baru Takak bersudi menyambut saya dalam majlis pada malam ini. Minta maaf kerana barangkali mungkin mengambil masa tuan-tuan yang lama. Insya-Allah dadah Ustaz. Berhenti boleh tak berhenti? Macam tak habis pula masa itu, tuan-tuan. Oh, apa nama memori apa nama rakam pun dah habis dah, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, urus daripada Allah.